Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'izu nafsi billahil aliyyil azim. U'izu nafsi billahil aliyyil azim. U'izu nafsi billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Sidang pendengar dan penonton sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia Dia, anugerah Dia, hanya daripada Dia saja, tiada pada yang lain, menjadikan kita dan wujudkan kita atas muka bumi ini dan memberikan nikmat demi nikmat yang sangat banyak pada kita, yang kalau kita nak hitung tak terhitung segala nikmat ni. Yang wajib atas kita sedar kepada pemberi nikmat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makin mengenalkan kita kepada Dia dan dijadikan kita makin halaba untuk sampai kepada Dia, zikir dekat Dia, ingat ke Dia, tauhid kan Dia, dan sentiasa hidup ni boleh mencapai tauhid setiap masa, insya-Allah. Alhamdulillah. Syukur kita dapat malam ni sekali lagi kita bersiaran langsung untuk meneruskan soal jawab berkenaan sifat 20 dan la ilaha illallah yang tersedia ni. Ada 20 soalan. Semalam kita baru sempat untuk 8 soalan saja. InsyaAllah kita nak memanfaatkan kelapangan yang ada ni, meneruskan soalan yang ke-9 pada malam ni, insyaAllah. Soalan seterusnya adalah nak tanya soalan, bagaimana kita hendak memahami sebenarnya wujud alam ini atau adanya alam ini dalam sifat 20. Pertama kena tengok soalan dulu kan. Soalan ni nak tanya maksud apa kot kan. Dia umum sangat kan. Soalan dia terlupa hati sikit lah kan. Sakit dah saya ngaji tu terus sebut. Kita nak jawab ni di atas apa yang orang soal kan. Jadi atas soalan macam mana hendak memahami sebenarnya wujud alam ni, mungkin maksud yang nak dikendaki ni khasnya nisbah wujudnya alam ni berkaitan dengan kita belajar sifat 20, nak memahamkan wujud Allah Ta'ala. Macam tu kot atas faham konteks kita duk bicara, pahaman la ilaha illallah ni dengan sifat 20, mungkin itulah maksud dia. Dengan bahasa lain, soalan ni nak tanya macam mana konteks adanya alam ini dengan sifat 20 tu, yang kita nak faham kewujudan alam ni duduk martabat mana, kedudukan mana, macam tu kot. Kalau dengan Allah Ta'ala ni, dia duduk kedudukan macam mana dan apa perkaitan antara kedua-duanya ni. Macam tu kot soalan. Saya sebut kod-kod tu macam itulah, lebih kurang rasanya kehendak soalan yang boleh dipahami. Hadirin sekalian, soalan tanya macam ni dia aras tinggi sikit lah kan. Maksud aras tinggi ni pasal kita ni kalau tak belajar dengan bab akidah, kita hanya boleh isbatkan apa yang kita lihat dengan mata je. Dan kita boleh menghukumkan sesuatu dengan mata kita dan akal kita yang terbatas ni hanya berdasarkan apa yang boleh dilihat dengan mata kepala dan apa yang telah beradat dan menjadi kebiasaan kita lihat. Dengan sebab tu kita boleh faham alam ni dan apa yang ada dalam alam ni dan apa percaturan alam ni dan apa yang istilah lazim, malzum, dilalah, petunjuk, kefahaman, apa yang boleh dipaham daripada apa yang dilihat, apa yang tak boleh dilihat, yang kita boleh faham. Kita punya keupayaan ni
atas kaedah melihat alam ni dengan panca indera yang Allah Ta'ala bagi mendengar, melihat ni, kita hanya boleh capai tahap tu saja. Saya buat misal contoh mudah. Kalau kita tengok apa yang istilahnya benda yang musyahadah, ain maujud yang duduk depan kita, memang kita tengoklah kan, boleh tengok, boleh dengar, boleh capai, boleh bau, boleh rasa. 5 sense yang ada kat kita ni, kita memang boleh capai. Begitu juga ada kita diberi keupayaan oleh Allah Ta'ala, khasnya dalam mencapai dan memahami sesuatu yang kita tak nampak, tapi kita boleh mengenal tu berdasarkan hukum adat. Kita nampak tai lembu, kita faham ada lembu lalu sini, lembu yang buang najis ni. Kita tengok tai lembu, kita dah nampak lembu, walaupun lembu kita tak nampak. Memang Allah Ta'ala bagi kita satu keupayaan macam tu, dan keupayaan kita mengenali adanya lembu daripada tai lembu. Yang ni adalah hukum adat. Hukum adat. Asal dah tai lembu, mestilah yang datang tai lembu ni daripada lembu lah, takkan tai lembu datang daripada kambing. Tengok tai lembu kita kenal, yang ni tai ayam, ni tai lembu, ni tai itik, ni ayam berak gapor, ni ayam candu. Macam-macam bahasa lah kan. Kalau orang yang memang dia menghalusi ilmu-ilmu yang macam ni, dia tengok saja persekitaran dia, dia boleh dapat mengenal pasti apa yang orang tak boleh lihat, dia boleh lihat. Itu pun dengan hukum adat. Okay. Jadi kita belajar sifat 20 ni atas soalan kata memahami wujud alam ni dengan kaedah adanya alam ni dan sifat 20 ni. Kita diajar oleh para ulama, ambil, saya gunakan bahasa intipati daripada Quran hadis, malam saya sebutkan bahasa gitu. Memang yang ni adalah maksud kita belajar ilmu akidah ni, menggunakan hukum akal, bukan menggunakan hukum adat, untuk mengenal pasti Allah Ta'ala. Kerana kedudukan alam ni, kalau atas istilah wujudnya makhluk ni, dia mesti tak akan boleh wujud sendiri, dia mesti ada khalik makhluk. Yang tu kot bahasanya. Dan kebolehan dan kemestian dan keupayaan kita mengiktiraf, mengakui bahawasanya alam ni tak jadi sendiri, bahkan mesti ada pencipta dia, yang tu bukan hukum adat, tapi dia ialah hukum akal. Yang inilah yang diajar dalam ilmu sifat 20, khasnya menggunakan kecerdasan akal yang Allah Ta'ala bagi pada kita untuk mengisbatkan wujud Allah Ta'ala dan merasakan wujud Allah Ta'ala ni lebih besar daripada kewujudan kita. Dan dia adalah sebenarnya intisari daripada kepahaman Al-Quran, yang Al-Quran sendiri buat misal yang cukup banyak. Jadi bila disebut Al-Quran, kalamullah, saja Allah Ta'ala sendiri yang mengajarkan kepada kita macam mana prinsip nak boleh mengenal dia, mencapai dia untuk jadi liya'budun, liya'rifun, untuk kenal Allah Ta'ala dengan sekenal-kenalnya. Yang makhluk ni Allah Ta'ala letakkan martabatnya seperti bayang-bayang, yang tukut bahasa dia. Kalau yang memang ada sebut dalam Quran, disebut dengan kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'an, seperti mana fata morgana. Jadi alam ni, alam semesta ni, semua makhluk ni, nisbah kedudukan wujud dia berbanding dengan wujud Allah Ta'ala, dia lah wujud yang sangat jauh beza. Yang atas istilah dalam belajar ilmu tauhid ni, wujud kita dipanggil jaizul wujud, yang wujud Allah Ta'ala dipanggil wajibul wujud. Ada kita adalah ada yang harus, dan ada Allah Ta'ala adalah ada yang mesti, yang akal tak boleh menafikan sama sekali wujudnya dia. Mana-mana akal yang tak boleh mensabitkan wujud Allah Ta'ala. Wujud Allah Ta'ala tu maksudnya wujud zat dia, wujud sifat dia, wujud perbuatan dia, wujud pemilikan dia. Semua adalah mutlak hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, disebab zat dia, sifat dia, perbuatan dia dan pemilikan dia. Pentadbiran semua adalah datang daripada dia, baik buruk datang daripada dia. Kalau kita tak ada keupayaan mengenal ke Allah Ta'ala macam ni, maksudnya kita gagal memahami perjalanan akidah. Kita gagal memahami maksud daripada la ilaha illallah dan apa yang Rasulullah ajarkan kita, Muhammadur Rasulullah. Kita gagal. Jadi atas soalan
nak memahami sebenarnya wujud alam ni. Jadi kalau atas nama wujud ni, alam ni nisbah wujudnya dia, dan mesti menunjukkan wujudnya Allah Ta'ala atas istilah, ambil istilah awal dulu yang ulama kita sebut. Alam ni semua makhluk ni, bahasa lain masiwallah ni, semua makhluk ni dia jaizul wujud. Allah wajibul wujud. Istilah tu kalau ikut tajam lah tu. Jadi bila kita ni adalah jaizul wujud, kedudukan yang Allah Ta'ala bandingkan kita ni seolah-olah fata morgana, setengah-setengah Tok Guru menggunakan bahasa bayang-bayang dengan tuan empunya bayang. Yang ni sebagai tamsilan. Antara bayang-bayang dengan tuannya bayang, kita sebenarnya nak capai siapa? Nak capai bayang-bayang ke nak capai tuan punya bayang? Boleh faham saya sebut? Mestilah faham pada tuan punya bayang. Orang yang kejar bayang-bayang ni siapa? Orang tak cerdik. Yang tu lah. Tok Guru kita kadang dia buat misal cukup simple lah. Jadi kalau kita sebut gini pula, itu saya sebut tuan punya bayang-bayang dengan tuan punya bayang. Jadi kalau kita ni makhluk ni kita nak kejar makhluk dengan nak mengejar pencipta makhluk, siapa yang sepatutnya perlu dikejar dan dicari dan dicapai? Jawapan memang kita boleh bagi. Alhamdulillah. Memang Allah Ta'ala bagi satu kebayaan yang istilahnya common sense dari segi kaedah berfikir. Kita memang kata mestilah capai Allah Ta'ala. Yang ni lah Tok Guru kita ajar, para ulama kita ajar, masyayikh kita duk ajar. Macam mana supaya kita dengan belajarnya sifat 20 ni, kita belajar dengan seawal-awal pelajaran bab wujud saja pun, kita dah diajar untuk mencapai Allah Ta'ala. Capai tahu mana? Capai kita dengan akal, nak menunjukkan aku ni takkan boleh ada aku melainkan Allah yang jadikan aku. Seawal-awal tu. Seawal-awal kita belajar sifat 20 wujud. Satu-satu pembahasan istilah wujud. Wujud tu ain wujud, zati wujud, dan wujud tu ialah Allah, zat Allah Ta'ala. Dan mesti bila sebut zat Allah Ta'ala, ada sifat Allah Ta'ala, ada perbuatan Allah Ta'ala, itulah yang mutlak, yang hakiki, yang usul wujud yang kita ni diwujudkan. Yang kalau kita tak belajar dengan ilmu akidah, macam mana diajar oleh Tok Guru dan para ulama kita, ambil simpulan daripada Quran hadis semua ni, kita hanya akan mengenal alam syahadah yang kita duk tengok ni. Satu, kita hanya akan dapat faham dunia ni dan dengan apa yang kita lihat, dan kita akan jatuh hati dunia tu yang datang bahasa macam-macam. Masalah dengan dunia ni tang mana? Cinta dunia, kasih dunia, kejar dunia, tamak ke dunia, apalagi bahasa seumpama itu yang digunakan oleh para ulama kita. Hatta dalam hadis pun sebut, antaranya disebut hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Kasihkan dunia adalah ibu kepada setiap apa dosa dan kesalahan. Jadi disebut hubbud dunia ni apa? Dunia ni apa? Makhluk. Jadi bila jatuh hati kita ke makhluk, yang ni ialah punca jadi bermacam-macam masalah dan maksiat. Antara masalah pertama atas kita belajar tauhid, masalah pertama tentang mana? Yang kata hubud dunia ni, maksudnya kita hanya kenal dunia. Kita kejar, kita belajar pun belajar nak dapat sijil, sebut pilah contoh gitu kan. Yang ni yang kita punya life kan. Life kita macam ni. Tuan-tuan saya tak tahulah, tuan-tuan hidup dengan para wali, para ulama, duk asuh memang kecil-kecil lagi dah memang masuk kita Allahu maksudi, ridha kama matlubi, Allahu Rabbi, Allahu ghayatuna, apa semua tu. Kadang-kadang nasyid aja tapi tak capai kan. Memang ada benda-benda yang kita biasa dengar, ungkapan-ungkapan ulama, nasyid-nasyid atau seumpamanya, kita yang mana tu, tapi asuhan tu tak ada. Jadi kita informasi hanya setakat informasi, tapi tak boleh nak capai kepada apa sebenarnya visi dan misi daripada ilmu yang diajar tu, yang menyebabkan kita gagal untuk mencapainya. Jadi asal saya nak sebut ialah kita ni kalau hanya dengan tengok dengan mata kepala ni, kita hanya akan disebabkan kepada makhluk semata-mata. Yang kita hidup apa dia, belajar pun untuk orang pandang kita belajar, peksa pun nak dapat cemerlang siapa supaya, dan kita akan rasa orang semua pandang aku bila peksa dapat markah tinggi, dapat kedudukan tinggi. Jangan kata orang aku pun rasa aku terpandang, aku dah boleh pandang aku, macam tu kan bahasa dia. Aku hebat aku ni. Jadi kita tak pandang Allah Ta'ala sikit pun. Na'udzubillah. Yang ni yang para ulama bila kita mengaji Tok Guru yang betul-betul ajar macam mana pelajaran akidah yang sepatutnya kita belajar atas nama belajar wujudnya alam ni dan wujudnya Allah Ta'ala dan sifat 20 ni,
Kita bukan nak mencapai kepada makhluk, tapi nak mencapai pada Khalik makhluk. Sedikit lagi misal saya sebut bayang-bayang tuan punya bayang ni, saya sebut gini, kalau kita lah ni masing-masing ada telefon tak? Kita nak berhubung tak? Kita berhubung ni, kita sebenarnya matlamat kita telefon tu ke orang yang nak kita hubungi? Tu pun telefon sekarang atas nama smartphone ni dia lebih daripada perhubungan lah, kan? Media sosial apa macam-macam, saya tak syarah panjang lah macam tu, saya sebut gitu sudah. Kalau kita telefon tu dengan katalah mak kita yang kita nak hubungi, kita nak telefon tu kan nak mak kita yang kita nak hubungi? Jawab elok-elok, jangan silap jawab sudah, kan? Nak telefon kan nak mak kita tu. Siapa yang nak telefon ni, yang ni yang istilah gurur. Pasal dia bukan nak mak dia ni tak telefon pun, kacau, kan? Mak dia tak ada hati pun. Bahkan mak dia kata mak telefon lagi. Jadi yang dia jatuh hati tahu mana? Telefon tu. Jadi inilah gangguan telefon. Saya sebut dalam konteks telefon. Inilah gangguan dunia dengan pencipta dunia. Inilah realiti kehidupan. Yang Allah Ta'ala buat misal, dia kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'an. Dia lah macam mana? Fata Morgana. Fata Morgana ni pun kita tak biasa dengar apa. Tak faham juga. Fata Morgana ni adalah arca air yang berlaku proses pembalikan di tempat tanah lapang yang panas dengan pancaran matahari. Adalah faktor-faktor sains apa tu. Oleh kerana panas terlalu terik, kita tengok macam air. Yahsabuhu dhama'anu ma'an, orang yang terlalu dahaga dia akan sangka macam air, kan? Tapi bila dia dekati air yang dia nampak macam air tu, tapi pergi kejar-kejar sebenarnya tak ada air pun. Dia arca saja. Istilahnya bayang-bayang saja. Kita kejar dunia macam ni, ya. Kejar bayang-bayang. Kejar. Kalau dapat di tangan pun kita akan jemu, kita akan tak puas hati, kita akan bosan. Itu kalau dapat pun dia akan lalai. Sebenarnya bukan ada satu pencapaian yang memuaskan hati kita pun bila kita dapat dunia. Katalah nak beli handset, tak beli tak apa, tergila-gila nak beli. Bila beli macam mana? Dah tak puas hati pula. Gambar pun tak elok, bateri cepat habis. Yang ni kalau boleh nak lagi bagus. Nampak? Kejar keluar pula version baru. Harga pula mahal pun mahal lah. Hutang pun hutang lah. Loan pun loan lah. Dia akan jadi gitu. Dia tamak pasal apa? Pasal kita kejar bayang-bayang. Kita kejar sesuatu yang istilahnya realitinya dia bayang-bayang. Yang tu kot bahasanya. Tak mana realitinya? Dia ialah makhluk tetap makhluk sebenarnya bukan pencapaian yang sepatutnya kita kena capai. Kita kena capai Khalik makhluk. Ni ulama ajar kita wujudnya alam ni nak faham dengan wujud Allah Taala. Jadi kalau saya sebut telefon tu pun faham dah kot, kan? Kita nak capai, kalau kata nak hubungi dengan mak kita ke siapa yang kita nak hubungi, tentulah kita nak mak kita. Tutur guru kita kan dia buat misal simple sangat tak, dengan benda-benda macam ni untuk memboleh kita ada keupayaan berfikir. Cuma jangan tak tahu, kadang duduk majlis ilmu boleh fikir elok, tapi keluar aja majlis ilmu kena sambal lah. Habis kena sambal lah. Yang ni juga saya ada sebut dulu, dan memang yang inilah latihan yang terus diberi oleh para ulama kita. Apa dia? Pasal musuh kita paling besar dalam bab-bab nak akidah ke Allah Ta'ala ni, khasnya dalam mengisbatkan wujud Allah Ta'ala supaya kita mencapai Allah Ta'ala. Apa dia? Zikrullah. Ingat Allah Ta'ala. Lalai pada Allah Ta'ala, kita akan tak ingat dia, tak rasa wujud dia, apatah lagi nak rasa hebat dia, nak rasa kebesaran dia, nak apa, sentiasa nak mengagungi dia, sentiasa nak merasa semua daripada dia, pemilikan dia, perbuatan dia, sifat dia, bahkan zat batang tubuh kita ni pun daripada dia. Kita nak rasa macam tu, tak akan boleh ada apa-apa perasaan sama sekali bila tidak ada zikrullah. Dan memang diajar oleh tutur para ulama kita berdasarkan ayat Quran apa, bila kita lupa dengan Allah Ta'ala, Quran sebut wa man ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang lalai pada Allah Ta'ala, kami akan tambahkan seekor syaitan. Yang syaitan ni qarin, dia akan jadi pendamping. Mana pergi dia akan follow kita. Inilah kerja syaitan. Dijanji dia la uzayyinanna lahum fil ardi. Kami akan hias. Jadi dia hias macam mana? Dia akan lalaikan kita pada sang pencipta. Boleh pilih dengan bahasa sang, kan? Ini bahasa-bahasa yang kita kadang pakailah. Si pencipta
kita tak akan ada perasaan nak ingat dia, rasa dia pandang kita, dia bersama kita, dia perhati kita, dia dekat dengan kita. Kita ni asal daripada dia, yang kita takkan ada, melainkan dialah menjadikan kita. Kita takkan ada apa-apa perasaan sama sekali. Inilah istilahnya kecohan yang dibuat oleh syaitan kat kita. Inilah disuruh kita jadikan syaitan sebagai musuh. Inilah. Ya. Satu, kalau kita faham, saya sebut sekali lalu tadi, zikir. Kita pula dah diasuh zikir ni apa hukum? Jawab. Sunnah. Okey. Bila tak zikir apa hukum? Tak berdosa. Kalau zikir macam mana? Bagus, dapat pahala. Saya tak katalah salah hukum tu, betul lah hukum tu. Kita cuma atas bahasa ulama, syarah ulama, antaranya disebut zikir tu yang sunat tu mana? Zikir mulut. Tapi tauhid hati wajib. Kenal Allah Ta'ala wajib. Zikir dengan makna talaffuz Allah itu sunat. Melainkan dia jadi wajib pada tempat-tempat tertentu. Orang kafir nak masuk Islam, nak takbir atau ihram, Allahu Akbar, mesti kita dengar. Tempat-tempat tu dia akan jadi wajib. Adapun hati, kita nak musyahadah pada Allah Ta'ala, itu wajib. Dan takkan boleh ada ingat di hati, berfikir ke Allah Ta'ala, isbat ke Allah Ta'ala, yakin ke Allah Ta'ala, melainkan antara syarat dia adalah dengan zikir di mulut. Dengan zikir di mulut tu boleh menghadirkan di hati. Macam mana pun matlamatnya bukan di mulut, supaya hadir di hati. Jadi mulut ni sebagai nak sebut apa, medium untuk membolehkan hadir di hati. Sebaik-baik macam mana? Sebut di mulut, terasa terus di hati. Bahkan tak di mulut pun sentiasa di hati. Tapi kita ni ya ke? Memang walaupun tak sebut di mulut, sentiasa di hati. Yang itulah pelajaran-pelajaran yang kena belajar lanjutan dia dengan ilmu tasawuf dan ilmu macam mana kaifiat tarik ataupun tata cara, macam mana nak proses latihan. Istilahnya semalam apa istilah yang disebut tu, kena ada terapi yang khusus daripada murabbi, syekh, tutup guru, alim ulama, yang mereka ni dah capai dah jalan untuk mengisbatkan yakin wujudnya Allah Ta'ala, yang kita ni diwujudkan. Kita ni jadi gagal tahu mana? Kita duk rasa kita lah wujud, alam ni wujud, matahari wujud. Kita tak rasa siapa yang mewujudkan kita dan mewujudkan seluruh alam ni. Ini jadi atas kata soalan bagaimana nak memahami kewujudan alam ni, macam ni ulama kita ajar untuk dengan kita belajar sifat 20. Cuma saya sebut ni pun belajar sifat 20 macam ni, dia bukan first level lah. Mula-mula level ajar tu takut orang tak faham lah kan. Level hafal lah. Tapi itulah antara level yang perlu dicapai. Mula-mula ajar bahas istilah dulu apa-apa. Kalau ajar tu pun awal-awal, bukan semua orang boleh telan. Dua ajar yang first level pun kena ada orang tak boleh telan. Nak faham wujud pun, adakah wujud ni hal, adakah wujud ni ain maujud. Yang tu pun kadang susah dah, orang susah nak faham dah. Bila sebut zat, sifat, af'al, apa dia zat, definisi zat, macam mana nak faham zat, sifat, apa perbezaan zat dengan sifat. Bila ada zat, sifat ada di zat, mestilah sabit dengan tu. Ada af'al, bila af'al buat tentu ada asar daripada af'al. Nak memahami proses-proses ilmu macam ni, kalau kita dengan mengaji kitab tuan-tuan, dia makan masa. Nak faham perbuatan pula dengan takluk. Yang ni takluk daripada kudrat, iradat, ilmu, hayat tak ada takluk. Sama basar, kalam, anak rasa, makhluk ni adalah asar daripada takluk sifat Allah Ta'ala, iradah Allah Ta'ala, kudrat Allah Ta'ala. Ni sama Allah Ta'ala, basar Allah Ta'ala, kalam Allah. Nak faham macam tu dari segi disiplin ilmu, dengan tu nak proses boleh dapat rasa di hati, sebut je Allah ni, Masya Allah. Tu yang boleh gementar hati, tenang hati, gerun hati, sentiasa musyahadah, muraqabah. Kita dengan Allah Ta'ala ni ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu lihat Allah Ta'ala 24 jam. Cuma bukan lihat dengan mata, lihat dengan ilmu, lihat dengan kenal, lihat dengan cam. Sekali lalu semalam pun saya ada sebut macam ni. Kita kalau tuan-tuan biasa tengok saya pakai ni, memang tak ada orang pakai ridak macam ni pun melainkan saya, contohlah kan. Tuan-tuan tengok je ni, tuan-tuan kenal lah ni mesti Ustaz Rota ni. Kalau makhluk tuan-tuan boleh kenal macam tu, yang tu pun adat je, ni pun adat je tuan-tuan. Tapi mana ada kita melainkan Allah yang jadikan kita. Yang tu pasti wajib. Itu wajib akli. Mustahil nak isbatkan pada hal lain, tapi kita tak boleh capai. Jadi apa masalah kita? Sebenarnya kita memang masalah. Inilah virus yang ada kat kita ni.
Pasal kita istilahnya tak guna akal untuk mendapatkan siapa yang menjadi yang kita. Atau istilah ulama yang ni lah, istilahnya kita tak berjaya nak merasakan wujud Allah Ta'ala. Ni pelajaran macam ni tu saya sebut ni, dia bukan pelajaran first level lah kan, dia ada tahap 1, 2, 3. Tapi inilah yang nak dicapai, dan inilah sebenarnya yang nak diajar oleh para ulama kita macam mana untuk boleh capai Allah Ta'ala. Jadi antara jalan dia apa? Zikir. Pasal dengan zikir syaitan tak datang kat kita, dia akan memudahkan kita mengenal Allah Ta'ala. Macam itulah saya sebut macam itulah. Lagi dia panjang-panjang sangat saya sebut kan. Yang tu yang memang kena berguru, kena talaki, kena berjumpa kan. Tuan saya nak sebut, saya dah mengaji, saya berjumpa, saya talaki, bermusahabah dengan guru, talaki dengan ilmunya satu hal, yang ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, nahwu, sharah, balaghah, apa semua mengaji. Tu pun terhegeh-hegeh, baru istilahnya baru nak bertatih kan. Nak kata bukan bertatih berjalan, baru nak menyawa. Baru nak buka mata macam tu kot kan. Jadi bayangkan orang yang tak pernah belajar langsung dalam bab-bab ketuhanan macam ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, Allah Ta'ala ampun dosa kita, kelalaian kita, dan dia pertemukan kita dengan guru yang benar-benar boleh bawa kita ke jalan, ke dia, bawa ke bertemu dengan jalan-jalan untuk mencapai dia, dan kita meminta ihdinas siratal mustaqim tu. Dan antara sirat mustaqim ni apa? Jalan pewaris Nabi, syuhada, siddiqin, salihin. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan orang-orang yang macam ni. Kalau tak dapat bertemu macam ni, ulama kita sebut macam mana? Kalau tak boleh jadi macam tu pun, hasuna ulaika wa hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik kawan dengan orang macam ni. Setidak-tidak dapat sadiqin, syuhada, pewaris Nabi, dapat apa? Dapat salihin. Apa ciri salihin ni? Masya-Allah. Orang yang salihin ni, orang yang memang dia tak pernah dilalaikan oleh hati dia. Hati dia tak pernah lalai daripada Allah Ta'ala. Yang ni soleh, hakiki soleh. Takat amal soleh, belum soleh. Yang tu istilahnya amal soleh. Antara yang saya ngaji ada guru sebut, kita bukan saja nak amal soleh, tapi nak iman, tahap iman, martabat iman soleh. Sekali lalu saya sebut gitu. Jadi atas kata bagaimana nak memahami kewujudan alam ni dengan kita belajar sifat 20 untuk memahami wujudnya Allah Ta'ala, ni CP dia lah. Yang sekali lalu saya sebut, makhluk dan pencipta makhluk berpisah tiada. Yang tu pun selalu saya sebutkan. Kalau kita istilahnya tengok makhluk, hanya jatuh hati ke makhluk, sabitkan makhluk, tak boleh hadirkan hati kepada pencipta makhluk, maksudnya kita telah gagal dalam prinsip mengenal Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita semua tu, dan lembutkan hati kita untuk zikir ke dia, ingat ke dia, bertemu dengan guru-guru yang boleh pimpin kita ke jalan tu, insya-Allah. Soalan seterusnya, saya lihat masyarakat kita ramai yang tak mengaji akidah. Dia lah tu. Memang pun kalau saya nak sebut gini, tersedak syarah sikit dulu tang tu kan. Betul ke memang ramai masyarakat kita mengaji akidah? Memang betul pun. Bila yang kita pergi mengaji? Bila yang kita pergi mengaji akidah secara khas? Orang ada kursus sembahyang ada, kursus kahwin ada, kursus komputer ada, kursus Excel ada, kursus Microsoft ada. Macam-macam kursus ada, kursus memandu pun ada. Semua ada, kursus haji pun ada. Kursus akidah. Kita rata-rata kita orang Islam ni memang dah rasa kita dah berakidah. Yang tu kan? Kita dah orang Islam hakiki. Dah tak ada apa dah perlu kita nak cari, nak belajar berakidah. Inilah kebanyakan tanggapan yang ada pada kita. Satu, kita tak belajar apa akidah. Kalau ada kursus ya. Kalau ada kursus tauhid ke agak-agak apa orang datang. Macam saya punya video banyak dalam Ar-Rahman TV tu. Contohlah kalau saya sebut kan. Kalau bab ceramah, tambah kalau ada bab politik lah, tapi Ar-Rahman TV tu tak banyak bab politik kan. Kalau jenis penceramah yang biasa-biasa, yang barrel-barrel ni, yang biasa-biasa ni, tambah yang apa tu kartun apa, Ejen Ali ke apa, viewer dia kan, million bukan bilion, million, juta kan. Juta, tengok angka dia, masya-Allah, 8 juta, 9 juta, 10 juta. Wish, masya-Allah. Saya nak sebut apa? Tapi kalau yang ajar tauhid, sifat wujud Allah Taala, macam mana? Bolehlah 300 tu ramai lah kalau saya punya video.
Komen tu 200 tu komen lah kan. Tengok pula lah tajuk ni dah bisa dengar. Sifat basar Allah Ta'ala, sifat perkata Allah Ta'ala, sifat kalam Allah Ta'ala. Tak ada orang nak peduli je. Tapi bila dia dengar, syok pula. Tapi cakap tu je, dia tak akan ada further untuk pergi belajar jauh lagi. Pasal apa? Pasal kita rata-rata kita dah rasa kita punya akidah dah betul. Dia tak ada satu sentuhan apa yang sebut, tak ada satu momentum nak sepak kita untuk bangun ni. Aku ni takkan tahap ni saja. Kita tak bertemu dengan orang-orang yang macam tu. Kalau bertemu tu insya-Allah kot kan, kita boleh bangun tu. Mudah-mudahan Allah Taala bertemu dengan kita dengan sahabat tu. Saya ni pun masih dalam belajar, ada guru lagi yang asuh kita. Saya pun kalau di sebelah tuan-tuan dengar apa saya sebut ni, saya pun jadi sebab untuk tuan-tuan bangun. Saya pun perlu ada orang sebab lagi untuk bangun. Dan saya ngaji pun untuk guru sebut tuan-tuan, memang ambil pada Quran pun, yang tu yang Allah Taala sentiasa peringatkan kita, fadzakir wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Ni peringatan lah ni. Dan peringatan besar buat apa? Jawab sikit boleh tak? Buat apa peringatan paling besar? Tauhid lah. Semua ni nikmat datang pada Allah. Cuma kadang-kadang kita ni, bila kita dengar ada orang sentiasa duk sembang bab ketuhanan ni, sikit Allah. Nampak aku macam kita tak faham lah orang Ta'ala. Kadang-kadang ada perasaan macam tu tau. Kita ada gurur macam tu. Seolah-olah kita rasa, aku tahulah orang Ta'ala. Macam ubat. Allah, ubat ni tak bagi mudarat. Yang sebenarnya bagi manfaat mudarat ni Allah Ta'ala. Kita ni, ubat ni sabab je. Kita dengar tu, ni meluat aku. Macam aku ni tak tahu tauhid pula dia sebut. Macam aku banyak berdosa pula. Macam aku ni tak ada tauhid pula. Tuan-tuan, inilah syaitan dia berjaya kecohkan kita dengan peringatan-peringatan macam ni supaya kita tak peka dengan bab kita. Sepatutnya macam mana? Masya Allah, baru aku sedar Allah lah yang dia lah dar, dia lah nafi'. Allah asy-syafi. La syifaa illa Allah. Anta syafi, la syifaan illa syifauka. Kalau nisbah sebutan syarak tu satuan, kita sepatutnya bila dia bagi peringatan tu, barulah istilahnya kita refresh balik akidah kita. Kita bukan benci, tapi kata-kata kita bila diperingatkan dengan akidah, kita akan benci dengan peringatan tu. Apatah lagi membetulkan akidah yang salah, macam salah pi apa tu, dibetulkan, layu so kan, layu so. Bahkan kalau kita sebut bukan bab-bab tu lah, yang tu lagi kita sebut orang marah sangat saya duk hentam bab tu. Bab biasa yang kita dah sebut, yang sepatutnya kita sama-sama kita ni pun kalau sebut bab tu, ada orang kata, apa dah sebut sikit-sikit bab Tuhan. Tak ada nak bahas lain ke? Masya-Allah tuan-tuan, kita punya kehidupan besar sekali ialah bab ketuhanan. Allah Taala tak datang Nabi dan Rasul melainkan nak ajar kita la ilaha illallah. La ilaha illallah tu nak memulihkan fahaman kita ke Allah Ta'ala, nak mengisbatkan Allah saja ada uluhiyah, makhluk ni tak ada sifat uluhiyah sama sekali. Ada pelajaran besar situ. Jadi saya syarah sikit di situlah yang kata ramai yang tak mengaji akidah. Entahlah. Kalau mengaji pun tuan-tuan cuba senarai tengok tuan-tuan mengaji bila, belum mengaji bila, kita apa khatam, guru siapa, apa pelajaran yang kita dah ikuti, kitab mana khatam, dan apa konten daripada kitab tu, dan apa pencapaian yang tuan-tuan dah sampai dari sudut akidah. Itulah kan. Soalan-soalan macam tu cabar kita. Kalau tuan-tuan kitab untuk nak jumpa, macam mana? Itulah bahasa mudahnya. Dan tak tahu apa itu akidah pun. Saya tukang baca itu, tapi saya baca itu saya jadi syarah tu. Pasal memang tepat apa yang disebut tu. Semua mengaku mereka adalah orang Islam. Memanglah takkan nak mengaku kafir kan? Bahkan bukan saja mengaku Islam, mengaku iman. Tetapi tak tahu dan tak mengaji sifat 20. Soalan saya, ni soalan lah. Wajibkah mengaji sifat 20? Dan cukupkah dengan keadaan masyarakat kita sekarang? Saya rasa saya syarah macam tu, dah ada jawapan tu. Jadi atas soalannya, wajibkah mengaji sifat 20? Tu nak ngaji apa lagi? Yang tu lah mudah. Nak ngaji apa lagi? Memang formula yang telah dirumuskan oleh ulama untuk kita mengaji, nak mengenal bab akidah ni, yang telah dirumuskan semudah-mudah rumusan dah. Istilahnya rumusan yang paling mudah, yang very simple. Angka 20 ni, walaupun ada orang petikai kata dia tak ada dalil mengatakan sifat Allah Ta'ala ni 20 je. Memang bukan ada dalil sebut sifat 20
ni sifat Allah Ta'ala 20 saja, ataupun atas kaedah Abu Hasan Asy'ari 13 saja. Memanglah tak ada gitu. Tapi angka tu siapa yang buat? Siapa yang buat rumusan? Siapa yang istilahnya dia telah memberi satu ringkasan dengan kita belajar, walaupun dengan angka yang seringkas ni kita dah faham dah seluruh bab dalam bab ketuhanan, insya-Allah. Betul dah, memang benda tu memang tak dinafikan. Walaupun kita tak belajar Asmaul Husna, semua Asmaul Husna 99 tu, kita belajar dekat sifat 20 ni je, kita faham semua. Boleh faham semua. Pasal kata sifat 20 yang kita belajar ni, atas pembahagian ulama, atas sebut sifat Allah Ta'ala ni, dia ada sifat zat, ada sifat af'al, ada sifat fi'il, ada sifat infial. Maksud sifat zat ni nak menunjukkan sifat ni memang sabit di zat Allah Ta'ala. Itu yang sifat ma'ani tu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' wasal kalam. Ada sifat tu dia panggil sifatul af'al. Sifatul af'al ni apa? Sifat ni nak menunjukkan perbuatan Allah Ta'ala. Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Razik, Al-Hakim, Al-Badi'. Yang ni nak menunjukkan af'al Allah Ta'ala. Dia buat apa? Dia buat apa? Dia buat apa? Dia buat apa? Al-Bari, dia Al-Ghaffar. Apa dia buat? Dan ada sifat yang dipanggil sifat infial. Sifat infial ni dia adalah memang nisbah pada sifat Allah Ta'ala. Nama tu pun nisbah pada Allah Ta'ala, tapi seolah-olah bukan Allah Ta'ala mutlak daripada dia. Seolah-olah dia memiliki sifat tersebut, perbuatan tersebut, seolah-olah macam kesan daripada makhluk buat sesuatu, dengan sebab tu dia ada sifat tu. Allah Ta'ala ni Ghaffar. Tadi pun saya dah terajak masuk bab sifat tu. Ghaffar ni terjemah mengampun. Mengampun ni macam mana? Hamba minta ampun, Allah Ta'ala mengampun. Allah Ta'ala ni mujibud doa. Dia memperkenankan permintaan hamba dia. Jadi seolah-olah faham tu apa? Yang menyebabkan perkenan tu apa? Hamba tu. Dia minta, Allah Ta'ala bagi. Sedangkan sebenarnya nak bagi kita minta, Allah Ta'ala yang bagi. Macam mana pun dinisbahkan pada Allah Ta'ala perbuatan yang macam tu, yang tu atas namanya sifat infialiyah. Tu ada pelajaran dia, tuan-tuan. Macam mana pun atas saya nak sebut tu adalah asalnya tadi kita dengan belajar, walaupun hanya belajar sifat 20 tu dengan pembahagian apa sebut ulama dan penggelasan dia, cuma yang tu pun saya sebut bukan first level lah kita belajar kan. Tapi memang dalam pelajaran sifat 20 pun bila kita belajar tu kita akan boleh faham semua dalam bab ketuhanan. Apa yang sepatutnya kita kena faham dan bersihkan dia, nyahkan dia daripada apa yang tak sepatutnya daripada dia, insya-Allah. Jadi atas kata wajibkah belajar? Memang wajib. Dan kalau orang tak nak belajar dengan sifat 20 ni, dengan soalan mudah, kau nak belajar apa? Kau nak belajar apa? Nak kenal Tuhan tu, nak belajar dengan kaedah apa? Yang tu yang semalam kita dah sebut. Kata kami belajar dengan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Yang tu pun saya syarah masuk tu sikit panjang lah kan. Macam mana pun nak sebut gini, dengan apa yang kita nak tengok depan kita, bila orang yang mengaji dengan kaedah macam tu, apa kita tengok kesan yang terhasil daripada yang dia belajar bab ketuhanan, dengan sebab hanya belajar uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dengan bahasa dia sebut mudah apa dan sebagainya, tapi sejauh mana pencapaian dia dalam bab ketuhanan, sejauh mana faham dia dengan la ilaha illallah. Bahkan pengalaman saya mengaji kan, apa dia nak sebut begini, ada saya mengaji, tutup guru duk ajar dalam bab akidah ni, kadang pelajaran bukan ajar pelajaran yang kita dah mengaji 3-4 tahun, dia ajar pelajaran pertama ni. Pelajaran pertama macam mana? Kata dia bagi soalan maut macam ni kan. Cuba engkau cerita sikit apa engkau faham pada la ilaha illallah. Bingung dia. Kita boleh terjemah je lah. Tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah, Allah yang kita sembah. Apa? Itu je. Kita boleh dekat tu je lah. Kalau boleh dekat tu, soal cukup ke kita punya pahaman dalam bab ketuhanan ni? Itu. Atas soalannya pun cukupkah dengan apa yang kita dah belajar dengan masyarakat sekarang? Satu, ulama dah ajar sifat 20 tu pun macam mana pun dah sebut
kita dah cukup ke? Memang tak cukup. Pasal satu, tak pergi belajar pun. Hanya belajar first level, second level. Tak belajar kepada sampai pada apa level yang sepatutnya dicapai. Bahkan ada yang tak ada belajar langsung. Bahkan ada yang membenci, ada yang mengkritik lah tu. Yang tu kot, kalau saya sebut itu. Jadi, atas kata dah cukup ke? Saya pun saya kata saya belum cukup. Walaupun dah belajar sifat 20, khatam berapa kitab dah, nak mengaji dengan arwah Tok Guru dulu. Dengan mengajar pun berapa kali khatam kitab dah mengajar dah. Cuma dah cukup ke pencapaian macam tu? Allah, terlalu dhaif tuan-tuan untuk kita nak mendakwa pencapaian yang telah kita capai. Yang tu yang nisbah belajar kena belajar. Jadi yang menyebabkan jadi tak sempurna tu pasal apa? Pasal kita kadang-kadang hanya belajar teori, tapi guru yang nak bawa kita untuk praktikkan tauhid ni macam mana? Yang tu yang selalunya tak ada. Khasnya kita zaman sekarang lah. Guru yang betul-betul nak bawa dan bimbing kita untuk istilahnya nak amalkan pelajaran tauhid yang kita belajar. Contoh berakidah mudah. Makhluk tak beri bekas, Allah saja beri bekas. Macam mana nak bawa dalam kehidupan seharian? Memang kita biasa dengar kan, makhluk tak beri bekas, Allah saja beri bekas. Macam mana nak lalui kehidupan 24 jam ni? Nak bawa tauhid tu, macam mana nak apply kan? Makhluk dia beri bekas, Allah saja beri mudarat dan manfaat. Macam mana nak apply kan? Dia punya statement ada. Memang kita pun biasa dengar dah, Allah saja dar dan nafi', Allah Ta'ala saja. La dar wala nafi' illa Allah. Memang kalau kita biasa belajar tauhid, kita akan dengar perkataan-perkataan macam ni kan. Beri manfaat semua pada Allah Ta'ala. Tapi dalam kita dah melalui kehidupan seharian 24 jam kita lalu ni, sejauh mana yang kita memang dapat merasakan manfaat dan mudarat tu pada Allah Ta'ala, yang dapat manfaat hadir hati ke Allah Ta'ala, dapat mudarat pun hati tu hadir ke Allah Ta'ala, faham ni datang pada Allah Ta'ala, dan dapat mudarat ni dia ada hikmah dan rahsia dia. Kewajipan kita tak sabar, ada perjalanan pula sabab-musabab yang kita kena buat atas nama usaha ikhtiar. Apa yang ditaklif tak taklif itu, ada pelajaran besar situ. Nisbah ilmu dia, dan macam mana nak praktik dia, dan macam mana nak rasakan hebatnya Allah Ta'ala itu. Di atas soalan kata cukup ke? Memang banyak lagi tuan-tuan kena belajar. Memang banyak, bukan banyak lagi, banyak sangat lah kan? Kalau kita faham situasi inilah, kita akan mengiktiraf dan mengakui sebenarnya memang betul kita sedang berada di akhir zaman. Memang betul Rasulullah isyarat akhir zaman ni Allah Ta'ala akan matikan ulama'. Ulama' mana ni? Ulama' yang nak ajar kita untuk takarrub pada Allah Ta'ala macam ni. Memang sikit. Ceramah ramai. Pura-pura macam ni. Pensyarah universiti ramai. Buah PhD ramai. Doktor-doktor ramai. Doktor, atas doktor dalam pengajian Islam sekalipun. Ilmu tafsir, ilmu hadis ramai. Tapi betul-betul nak ulama' yang gerun hati dia dengan Allah Ta'ala. Betul-betul hati ni memang kasih pada Nabi SAW. Sentiasa basah mulut berzikir pada Allah Ta'ala. Fikiran ni tak pernah lekang daripada Allah Ta'ala. Nak cari ulama' Rabbani macam ni cukup payah. Cukup payah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita dengan guru-guru macam ni, ulama'-ulama' macam ni. Kalau kita tak dapat sempurna macam dia pun, dapat jadi anak murid dia pun jadilah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita. Rasa saya jawab soalan tu. Atas nama wajib, ya. Cukupkah dengan keadaan masyarakat kita sekarang? Tentu tak cukup. Sikit lagi kalau saya tambah ni, cukup ke ngaji khatam satu kitab? Daripada tak ada tu, biarlah ada satu. Dah satu kitab. Tak, saya dah mengaji berpuluh kitab tauhid. Mengajar pun dah khatam, ada kitab sama, ada yang tak sama. Berpuluh kitab habis. Memada? Saya pun kata belum memada. Walaupun dari segi konteks ilmu ada benda yang kita biasa dengar bahas apa, boleh bahas, boleh sebut, tapi kita sendiri kenal siapa kita dan pencapaian yang kita boleh sedar di mana kedudukan kita dengan sepatutnya apa yang pencapaian tauhid yang kita kena capai. Nak tanya soalan, apakah makhluk yang pertama dizahirkan dari maklum Allah Ta'ala? Yang ni pun ada kelahi macam-macam lah ni hal kan. Tapi atas kaedah yang saya duduk mengaji, terima sanad daripada Tok Guru, ambil intipati daripada seluruh Al-Quran dan Hadis,
atas soalan kata apa makhluk yang pertama dizahirkan daripada maklum Allah Ta'ala. Istilah maklum Allah Ta'ala ni daripada ilmu Allah Ta'ala. Sedia faham Allah ni sabit zat dia dan sabit pada dia segala sifat-sifat kamalat. Yang ni asas akidah yang diajar kita kan. Apa sifat kamalat ni? Segala sifat kesempurnaan yang tu melayakkan dan menyempurnakan ciri dia sebagai Tuhan, itu adalah sifat dia. Banyak mana? Infinity. Tak ada siapa yang boleh menghinggakan dia. Jadi kita belajar 20 tu, itulah rumusan daripada nas yang dah ada dengan ringkas yang ambil parti ni. Dia punya kesimpulan dia, rumusan dia yang telah disebut oleh ulama. Jadi atas yang saya sebut tadi, kalau kita faham siapa Allah Ta'ala dengan kesempurnaan dia, dan makhluk yang apa yang dia nak jadi ni semua dalam ilmu dia. Sedia maklum tak tu? Mesti ambil belajar cara faham macam tu kan. Saya nak sebut ni dalam bentuk faham, tafaqquh kan. Nak sebut satu-satu nas apa-apa panjang kan. Pasal setiap nas kalau sebut pun ada khas dia, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal, nak selesaikan tu, masya-Allah. Bukan senang. Dan saya nak sebut satu ayat Quran dengan mudahnya yang para ulama duk sebut, dan yang tu mendalilkan atas kata siapa sebenarnya makhluk yang dizahirkan oleh Allah Ta'ala daripada ilmu dia. Siapa sebenarnya makhluk yang mula-mula sekali? Atas soalannya, mula-mula sekali siapa? Saya ngaji Tok Guru sebut dengan mudah je. Siapa makhluk tu? Tentulah makhluk tu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad mana? Muhammad yang lahir daripada ibu dia Aminah, ayah dia Abdullah ke? Itu Muhammad jasad dia. Muhammad jasad. Adapun Muhammad yang makhluk mula-mula Allah Ta'ala bagi jadi ini, atau istilahnya disebut apa dia? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal memang kedudukan Rasulullah ni ada beberapa ayat Quran mengisyaratkan Rasulullah nur. Allah pun dia bahkan ada satu surah nama surah Nur. Kan? Nur. Nak faham tentang mana ni? Yang kata Nabi Muhammad ni ada istilah Nur Muhammad SAW, dan Allah pun atas ada nama surah dalam Quran, ada surah Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Dan Allah ni dialah nurun ala nur. Jadi nur Allah satu, nur Muhammad SAW. Nur Muhammad adalah makhluk. Muhammad adalah makhluk. Allah ialah Allah. Tapi nur Allah, jangan faham Allah adalah cahaya. Kalau nak ikut kaedah yang salafi tu, kata macam mana Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala cahaya lah. Tapi tak pernah pun kita dengar cakap gitu tak. Memang tak faham macam tu, sangat bagus. Memang bukan macam tu pun fahaman ni. Nak syarah tu pun panjang, cuma saya nak sebut, nak ambil faham daripada ayat tentang nur tu satu, dan isyarat pada ayat Quran, wa rafa'na laka dhikrak, kata Allah Ta'ala, kami akan angkat sebutan kau wahai Muhammad. Jadi makhluk yang semestinya paling mulia di sisi Allah Ta'ala, dan istilahnya yang mestilah kedudukan paling tinggi di sisi Allah Ta'ala, nisbah kedudukan dan nisbah penciptaan, bahkan tak diciptakan semua makhluk yang lain ni melainkan kerana dia. Dia disebut dengan istilah dia sabab likulli mawjud. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang tu pun antara ayat-ayat yang menyokong tafsir ayat Quran lain untuk menghuraikan siapa dia makhluk yang mula-mula Allah Ta'ala bagi jadi ini. Ada isyarat Quran, laqad ja'akum minallahi nurun, datang pada kamu ni nur. Siapa nur tu? Masyhur kata ulama tafsir, nur dia kendaki itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nisbah dia datang dengan jasad dia tual. Bahkan sebelum dijadikan makhluk ni, memang dalam maklum Allah Ta'ala makhluk paling mulia yang dia memang dia nak bagi jadi azali lagi. Dan dengan pelaksanaan Allah Ta'ala di akhirat esok, memang makhluk paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Dan nisbahnya dengan sebab dialah Allah Ta'ala jadikan seluruh alam ni dan segala pentadbiran yang ada ni, iaitulah nur Nabi kita Muhammad SAW. Yang ni yang diajar oleh Tok Guru dan para ulama kita. Umum pahaman kepada makhluk yang pertama dicipta oleh Allah Ta'ala ni, yang itulah hasil antara ulama kita syarah, itulah datang kat kita ajar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan syahadah la ilaha illallah ni, Muhammadur Rasulullah ni bila lagi? Nabi Adam pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Datang je malaikat Jibril pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Muhammadur Rasulullah ni ada dua bab yang masyhur disebut oleh para ulama kita yang kita kena faham. Tahu mana? Ada Muhammadur Rasulullah tu, ada Muhammad jasad Nabi Muhammad tu, dan ada dipanggil Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila faham-faham macam ni, jaga ada fahaman-fahaman yang dia mensyarahkan dengan syarahan yang tergelincir daripada fahaman ulama ahli sunnah wal jamaah dengan macam mana saya sebut ni. Yang tergelincir tu saya ambil. Pasal memang ada fahaman tergelincir. Macam mana orang tergelincir fahaman Ar-Rahman ala Arsyis istawa? Memang ayat Quran. Tak ada orang betul-betul beriman memang tak akan menafikan ayat Quran. Memang sabit istiwa. Tapi ada yang tergelincir mengistilahkan istiwa tu apa? Jadi ambillah pahaman betul. Nabi Muhammad ni ada Nur Muhammad. Bahkan telah dinasyid-nasyid dan dinazamkan oleh para ulama kita. Antara nasyid tu Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Kenapa tak sebut Muhammad saja? Nur Muhammad. Maksudnya ada pahaman tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Begitu juga ada nazam-nazam yang disebut dengan Rabbi khalaqtaha min nur. Maksudnya Allah Rabbi, Allah ni Tuhan kita ni, dia khalaqtaha, dia telah mencipta. Taha ni salah satu nama Rasulullah. Cipta daripada apa? Min nur. Nur ni hakikat nur ni apa? Dia bukan nur malaikat tu, bukan. Tapi istilahnya nur. Bahkan nazam-nazam yang kita biasa dengar, anta syamsun, anta badrun, sama? Anta nurun fauqa nuri. Puji Rasulullah tu, Rasulullah adalah nur fauqa nur, nur di atas nur. Nur apa Rasulullah di atas nur ni? Dia adalah nur di atas nur Quran. Pasal dia datang bawa Quran. Quran adalah nur, yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Nur. Memang banyak ayat-ayat menceritakan tentang cahaya ni. Memang cahaya ni jadi satu unsur untuk menunjukkan dengan sebab dia zahir benda lain. Dengan sebab Rasulullah zahir makhluk. Sebab Allah zahir makhluk. Sebab Quran nyata zahir hak dan batil. Satu nur dah sebut tentang nur tu. Satu banyak istilah-istilah dalam syariat kita, bahkan bab nama pun cerita tentang nur ni. Apa umum nur apa? Nuruddin. Dah sebut nur lah kan. Diyauddin, Qamaruddin, Najmuddin, Syihabuddin, Syamsuddin, matahari, bulan, dan bintang. Semua cerita tu dia cahaya, din, agama, semua dengan bahasa unsur cahaya ni. Untuk Syamsuddin ni dia matahari ke? Maksud tu perlu dipaham. Kenapa penamaan tu di atas orang kata apa, nak ambil berkat dan tabaruk di atas nama, mudah-mudahan dia jadi cahaya, dia jadi penunjuk. Penunjuk tu penunjuk macam mana? Yang tu asal nak sebut kepada istilah nur pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Siap. Punya istilah bihi yuzharu kulli syai' tu. Jadi dengan sebab dia tu kan. Ya. Yang saya ngaji ada sebahagian definisi yang disebut oleh Datuk Guru ulama kita. Maksud nur tu bihi yadhharu syai'. Dengan sebab dia nyata setiap benda yang lain. Sehingga ada guru yang syarah ni, dia kata dalam kitab, saya tak mengaji kitab tu, tapi dia sebut kan, dia sebut kitab Mishkatul Masabih ke apa, dalam syarah bagi kitab Mishkat tu dia syarahkan nur ni macam mana. Allahu nurus samawati wal ard. Nur ni apa? Nak bagi faham nur kan. Allah nurus samawati wal ard, bukan Allah Taala cahaya. Subhanallah. Mesti ada makna. Inilah ayat tu mutasyabihat. Satu, kalau ada orang kata Allah Ta'ala kata dia duduk atas aras, kita beriman je duduk atas aras, kau beriman lah, tengok Allah Ta'ala cahaya. Allah Ta'ala cahayalah, cahaya yang layak dengan Allah Ta'ala. Cahaya yang layak bukan cahaya lah. Sekali lalu ke sana, saya tak boleh saya sebut tu, dia mesti nak perbetulkan statement tu kan. Yang nak sebut tentang syarahan ulama, tutup guru saya duduk ngaji tu, antaranya dia kata, kalau katalah kita ni gelap, kita buat keluar seketul batu, adakah dengan sebab batu ni boleh nampak sekeliling? Tak boleh. Okey. Tu batu, kita upgrade sikit. Satu lagi. Yang kedua, ambil bara api. Ambil bara api. Ni gelap semua ni. Gelap kelamat ni. Ambil bara api. Nampak tak sekeliling? Nampak dia ya? Nampak apa? Nampak bara api tu je.
Nampak bara api ya. Tapi keliling tak nampak. Tapi bara api tu kita nampak lah pasal dia sendiri. Dia ada tapi dia tak boleh menzahirkan hak lain. Dia zahir. Tapi kalau buah pilah lampu, bulb kan, nyala. Apa jadi? Dia tu dengan sebab dia, hak lain tu ada. Bahkan tak boleh nak tengok dia. Tak boleh nak tengok dia. Bahkan kita hanya boleh tengok siapa sekeliling dia. Pasal apa? Inilah nur. Itu bandingan, misal untuk faham nur tu. Satu, kita atas tadi soalan tentang wujud tu, kita Wujud alam. duk rasa wujud alam. Tak boleh pandang siapa yang menjadikan alam. Hebatnya. Itulah nur. Dari sudut tak mana? Tak boleh nak pandang dia. Jadi tak boleh pandang tu, pandang dengan mata yang mana tak boleh. Tapi boleh capai dengan pelajaran-pelajaran yang kita ulama kita duk ajar dengan kaedah lazim malzum. Saya sebut makhluk dengan khalik tak berpisah, tiada apa macam-macam istilah ulama kita sebut. Bayang-bayang dengan Tuhan punya bayang. Apa yang sepatutnya kita kerja makhluk ialah makhluk, kita nak capai kepada khalik makhluk. Ni adalah misal-misal yang disebut oleh ulama untuk memahamkan keadaan kita. Jadi asal saya nak syarah tu tentang nur tu lah. Jadi nur tu dengan mana bihi yazharu kullu syai, dengan sebab dia nyata sesuatu. Jadi Allah sebab dia barulah ada makhluk. Dan datang Nabi Muhammad pun, Nabi Muhammad ni qad ja'akum minallahi nur. Dikatakan Nabi Muhammad nur pasal apa? Pasal dengan sebab dia Allah Taala zahirkan makhluk lain. Tapi Muhammad tetap makhluk, ialah makhluk. Tapi ada kedudukan nur tu pada dia. Okay. Jadi atas soalan makhluk pertama, yang ni pegangan kebanyakan ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Ada satu orang ustaz kata sifat 20 tidak ada pada zaman Nabi. Dia perkara baru. Perkara baru ni bidah kot. Bahasalah ni orang panggil. Soalan saya, adakah sifat 20 ni sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ni semalam pun saya ada sebut kan. Sifat 20 ni kalau atas soalan adakah pada zaman Rasulullah? Ya, ada. Apa yang adanya? Konten dia tu ada. Satu, atas apa yang para ulama dah syarah kat kita, semua pelajaran agama yang diajar kat kita, yang sepatutnya itu yang kita kena belajar ni, sebenarnya dah ada zaman Nabi SAW lagi. Sama ada bab akidahnya, bab fiqahnya, bab tasawufnya, apa saja, bab tajwidnya, nahu ke sarafnya, dah ada dah seawal-awal zaman Nabi SAW. Pasal daripada yang ada zaman Rasulullah lah yang boleh bawa ke kita. Cuma pada zaman Rasulullah, dia tak ada dengan istilah. Itu je. Apa yang ada kat kita ni datang dengan istilah. Dan yang mengistilah dan menghuraikan dan istilahnya mengeluarkan khazanah ilmu tu daripada Rasulullah dan zaman dia, Quran, hadis ni, siapa dia? Para ulama lah. Mereka ni lah tolong keluarkan ilmu tu dan memberikan pengistilahan pada kita untuk kita boleh hadam apa yang ada pada zaman Rasulullah tu. Andai kata kita diberi bahan mentah Quran dan hadis untuk nak hadam apa yang ada pada Rasulullah, nescaya tak mampu. Memang tak mampu. Satu, kita tengok kalau ada golongan yang dikata kami nak pegang dengan Quran dan hadis, kita boleh lihat berapa tak ada kemampuan daripada mereka untuk memahami Al-Quran dan hadis. Dan kita akan dapat lihat mereka jadi pemecah belah masyarakat. Pasal apa? Dia rasa dia hebat nak jadi pejuang, nak menegakkan Al-Quran dan Sunnah, tapi dia memecah belahkan masyarakat pasal dia tak ada keupayaan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut. Jadi asal soalannya, adakah memang sifat 20 ni dah ada zaman Nabi? Ya, konten dia dah ada. Konten dah ada. Allahumma salli wa sallim alaihi wasallam. Kalau atas soalan itu saya jawab itu ialah, cuma kalau saya panjangkan sikit, macam mana kita belajar Quran. Jadi saya mengaji pun guru buat misal gitu. Saya buat misal itulah juga kan bahasa kita. Ambil pada tok guru yang tu dia ajar kita cara berfikir. Rasulullah ada tak dia ajar? Mari kita baca Quran. Ni Quran turun kat aku yang tulis apa satu hal. Dia ajar ni hamzah wasal, ni hamzah qata'. Dia ajar ni. Ni wasal, ni waqaf, ni ibtida'. Dia ajar apa? Ni ma'rif, ni sukun, ma'iwat. Dia ajar apa? Yang ni kiraan Nafi', ni kiraan yang ni Abu Ammar, yang ni Kisai,
Yang ni khalaf, ni khalat, ada? Mana ada istilah itu? Ni sembahyang dengan kaedah mazhab Maliki Hambali. Memang Rasulullah bukan dia ajar gitu. Rasulullah dia ajar dengan syarat tadamun. Maksudnya kandungan tu semua ada. Dan wallahi apa yang diajar oleh para ulama kita dengan atas nama perjalanan Ahlussunnah wal Jamaah, mengikut perjalanan tauhid dia, perjalanan fiqh dia, perjalanan tasawuf dia, yang lain yang disebut oleh para ulama kita, semuanya adalah ambil daripada ajaran Nabi SAW. Hatta kalau kita kata nahu, Rasulullah dia tak pernah ajar fa'il misalnya. Dia bukan ajar fi'il madhi, fi'il mudhari'. Tapi ada tak fi'il madhi, fi'il mudhari' sama Rasulullah? Ada. Siapa kata tak ada tu memang kotak-ketik, ketinggalan maklumat lah. Yang tu pun. Ada tak Rasulullah ajar tasawuf? Ada tak Rasulullah ajar tasawuf? Subjek tu tak ada. Atas nama subjek tak ada lah. Ada tak Rasulullah ajar matematik? Gitu kan? Itu orang tak lafi pula ke? Ada tak Rasulullah ajar sains? Macam tu lah, sama kan? Takkan Rasulullah tak ajar ilmu astronomi? Tapi hari ni kita belajar ilmu astronomi. Mana ada? Kita belajar hari ni embryologi. Ada tak embryologi? Ada, maksudnya ada lah. Walaupun tak ada subjek khas zaman Nabi. Tak ada, tapi kandungan Quran semua ada. Cuma tak ada, pada zaman awal-awal Islam dulu tak ada dengan istilah-istilah lah. Zaman lah ni istilah-istilah. Jadi atas kita belajar sifat 20 ni, satu, apa yang telah diringkaskan oleh para ulama kita, memang kita tak ada syak sedikit pun tentang sifat 20 ni. Pasal apa? Dia memang adalah intipati yang memang telah disebut oleh para ulama kita, yang memang ambil daripada apa ajaran Nabi SAW. Rasulullah ajar tak memang Allah Ta'ala kuasa, makhluk semua lemah. Ambil pahala daripada Allah Ta'ala huwal ghani. Allah Ta'ala ni zul quwwatil matin. Makhluk ni dhaif, fuqara'u ila Allah. Ada ini Quran itu. Betul? Tak salah ke ajar Allah Ta'ala ni kudrat. Makhluk ni ajiz, mustahil Allah Ta'ala lemah. Yang lemah ni makhluk. Nampak kuasa ni zahir, nampak kuasa. Sebenarnya bukan makhluk yang kuasa, Allah yang kuasa. Allah Ta'ala zahirkan kat makhluk, rasa macam makhluk, rasa macam aku yang kuasa. Kita duduk berjalan, rasa aku yang berjalan, sedangkan Allah yang beri kedekat pada aku berjalan. Satu dia ajar kat kita la haula wala quwata illa billah. Kita diajar dengan abra'u min hauli wa quwati ila haulika wa quwatika ya Allah. Aku berlepas diri daripada keupayaan dan daya yang ada pada aku kepada daya dan upaya daripada engkau ya Allah. Aku nak pandang la haula wala quwata illa bik, melainkan dengan engkau yang beri semua ni kat aku ya Allah. Yang tu pelajaran yang diajar oleh ulama tauhid kita. Jadi semua tu rumusan ringkas dia ambil mana? Pelajaran sifat 20. Baik. Betul, yang ni kena deep thinking sikit lah. Kalau orang yang memang tak suka ni, dia kata macam-macam lah. Yang ni juga saya ngaji, Tutup Guru tersebut, dia kata orang tak suka ni, dia macam orang buta. Matahari terang menerang pun, dia kata apa? Gelapnya alam ni. Betul ya. Sudah Allah Ta'ala sinarkan hati sanubari kita. Nampakkan kita apa yang hak tu adalah hak, yang batil tu ialah batil. Amin. Ya Rabbal. Kita dah lama hafal sifat 20 tetapi masih tak terkesan dalam hati apabila menyebut kalimah Allah. Bagaimanakah untuk memperbaiki permasalahan ini? Bergurulah. Rasulullah kata. Bergurulah. Dengan majlis macam kita buat macam ni, orang kata tak ada akar, tak ada rotan, akar pun berguna. Macam mana pun bila tak ada rotan, akar berguna. Saya ngaji ada sahabat-sahabat saya buat lawak, tapi kalau akar tu tongkat Ali pakai cari pula. Orang tak cari pula rotan. Pula. Ya, memang macam tu. Dia jadi gitu. Tambah zaman kita lah ni, orang kata dah tak ada akar, tali repiah orang pakai. Boh pergi tu. Tu yang ambil tali repiah tu. Tali repiah bukan tali baru pula tu, tali reput pula tu. Ni masalah ni. Yang rotan nasih tak dipakai. Itulah kan kalau nak sebut gitu. Macam mana pun yang kita nak cari, apa yang sepatutnya kena cari itulah. Jadi atas kata bagaimanakah nak memperbaiki permasalahan ni. Yang ni yang terus nak belajar. Cuma wajib atas kita mengenal pasti adakah sumber yang kita belajar ni daripada memang sumber dia yang sepatutnya kita ambil ilmu tersebut. Yang tu memang kena take alert lah. Bahkan kita memang ditaklifkan macam tu. Ada orang kata aku ambil orang ni, aku dengar orang ni padan dah. Contohlah misal kan. Kewajipan kita kena mengenal pasti yang hak itu ialah hak, yang batil ialah batil. Wajib ditaklif kat kita untuk istilahnya mengenal. Tambah kita dah Islam.
Kalau orang kafir, dia kena sampai suruh orang Islam sampaikan ajar kat dia, baru dia ada taklif. Kita orang Islam ni, walaupun kita beranakkan di kalangan orang jahil berdengung sekalipun, taklif atas kita sebagai orang yang daripada keturunan Islam untuk kita pergi belajar, mengenal pasti apakah dia ajaran sebenar yang kita boleh mencapai visi dan misi kehidupan untuk liya'rifun, liya'budun ke Allah Ta'ala, untuk menzahirkan keabdian diri kita pada Allah Ta'ala. Supaya sentiasa boleh hidup dalam keadaan beribadat pada dia. Menzahirkan keberhajatan kita pada dia. Dan kewajipan tu adalah fardu ain. Pastikan siapa dia guru yang boleh bawa kita ke arah tu. Ya. Jadi atas soalan kata bagaimana nak memperbaiki ni, belajarlah benar, dah pastikan guru kita ialah betul. Siap, yang tu kot. Kalau saya sebut yang ni, tuan-tuan belajar jadi doktor tapi pergi belajar kat Mak Gian duduk bawah jambatan tu. Pergilah. Betul kot. Semua yang tu orang faham kan. Itu orang takkanlah kami bodoh pergi belajar. Tapi berapa ramai orang yang dalam bab akidah ni dia belajar dengan orang yang bodoh-bodoh tu. Oh, kasar sikit lah. Kau cakap yang tu kau marah. Siapa bodoh tu? Tuan tengoklah siapa dia bodoh tu. Kalau kita suluh dengan deep thinking, memang boleh cuba. Cuma ada orang dia kata kami pun ingat tak thinking ke. Tengok habis-habis, tengok habis-habis kan. Tengok habis-habis lah. Semaklah betul-betul. Allah. Adakah cara lain untuk kenal Allah Ta'ala selain daripada mengaji sifat 20? Kalau ada, tunjuklah tengok. Tentulah. Saya sudi nak mendengarnya. Tapi yang saya duk dengar, yang orang mengaji lain daripada kajian sifat 20 untuk kenal Allah Ta'ala, biasanya tak kesampaian. Tak sampai. Kasar sikit lah sebut tu kan. Betul ke tak sampai? Memang tengok tak sampai. Bahkan dia gagal untuk mengenal pasti wujud je pun dah gagal lah. Tak percaya tuan-tuan pergi jumpa buah pila kan. Oh, ustaz yang tak mengaji sifat 20 ni. Memang benci sungguh sifat 20 ni. Buah pila tu. Kan kita semalam kita bicara tentang ada tuduhan provokasi, dia kata orang daripada Aristoteles lah, Socrates lah apa dan seumpamanya falsafah Yunani lah. Baiklah. Tuan-tuan pergi belajar dengan orang yang memang tak mau langsung belajar sifat 20 ni. Datang kata dia mengaku dia belajar daripada Al-Quran dan Hadis. Tuan-tuan tanya dah faham betul-betul bab wujud tu. Dan tuan-tuan ambil faham kat dia. La ilaha illallah, tuan-tuan tanya elok-elok. Apa yang dia faham? Yang boleh membuatkan tuan-tuan ni bila sebut Allah, tuan-tuan akan rasa seronok, sedap, lazat, gerun. Semua datang situ. Hebat. Memang boleh itu. Tuan-tuan pergi ngaji kat dia bagi dapat. Dan apa yang tuan-tuan dah belajar dengan dia. Saya sebut ni kasar sikit macam nak mencabar ya. Tapi atas saya sebut tadi, ada ke cara lain? Tunjuk. Pasal dah tengok dah ada orang yang belajar dengan cara lain, tak jumpa. Bahkan saya kata gini, kalau belajar sifat 20 pun belajar dengan biasa-biasa je, macam tu kot saya sebut. Yang kita tak sampai level yang sepatutnya yang kena capai. Memang tak akan mencapai misi dan visi kita belajar sifat 20. Saya sebut gini lah kan, bahasa mudah. Ni nisbah belajar. Tuan-tuan belajar SPM, sampai SPM je. Memang ikut pelajaran arus perdana kan. Boleh jadi doktor pakar bedah. Jawab. Kau belajar tak? Belajar. Kenapa tak boleh jadi pakar bedah? Kan dah dapat SPM. Jawab. Tak belajar pada level yang sepatutnya. Selepas tu further information dia tak dapat. Jadi belajar SPM ni apa? Very common knowledge lah. Tu pun gagal ramai lah. Macam basic kehidupan kan. Saya nak sebut tu sebab buat bandingan basic kan. Benda basic kan. Basic. Itu saya sebut basic dalam bab pelajaran. Basic dalam bab sarahan hidup kan. Tuan-tuan sebulan berapa pendapatan? Berapa itu kan. Boleh beli Ferrari? Saya pun tak boleh beli. Kenapa tak boleh beli? Kenapa ada orang boleh beli? Kita hanya kehidupan yang basic aja. Kehidupan basic. Bukan pula dorongan untuk suruh menjadi orang kaya kejar dunia, bukan maksud saya macam tu. Saya nak sebut kita hanya dapat hak basic. Kalau dengan SPM pun masih basic, tu pun ada orang ramai orang gagal SPM. Sedangkan SPM tu bukan saya tanya matematik tambahan, saya bukan tanya pelajaran sains, fizik, kimia, biologi, bukan tanya ilmu perdagangan, ilmu perekonomian apa-apa tu. Ajar apa? Bahasa Malaysia pun gagal. Nak faham D bu dekat bu jauh pun tak erti, tak pandai. Nak bagi satu ayat fakta bahasa Malaysia pun macam mana nak faham kesalahan-kesalahan gramatikal dalam bahasa Malaysia kan.
para guru. Mana betul? Yang tu pun tak boleh. Nak memahamkan macam kita bicara semalam, dengan kita belajar SPM tu nak mengolah bahasa pengkehendak, berkehendak. Ber tu dengan mana memiliki. Per tu dibahasakan kepada orang memiliki sifat, pemilik sifat tu digunakan bahasa. Curi, pencuri. Nyanyi, penyanyi. Ada guna per, ada pen, pem. Nak pakai tu. Yang tu pun gagal. Bahasa Malaysia pun gagal SPM. Jadi macam mana nak jadi macam ahli Dewan Bahasa dan Pustaka? Memang tak sampai lah. Macam mana nak boleh jadi pakar-pakar sastra dalam bahasa Malaysia? SPM pun tak boleh. Buat surat kiriman pun tak ingat format. Saya sebut bahasa mudah common lah. Ni common saya sebut arus perdana punya ilmu, tuan-tuan. Saya bukan cerita ilmu tauhid. Saya cerita arus perdana. Kalau arus perdana ni yang kita duk ulang alik siang, pagi, petang, siang, malam, duk mengaji, pergi belajar, usung kitab, buku teks, buku tulis, pegang pen, duit, baru berapa esok, orientasi sana, kursus sana kemari. Tu sekolah rendah dah 6 tahun, menengah 5 tahun. Untuk SPM 11 tahun kita habiskan untuk belajar tu je. Format surat kiriman pun tak ingat. Nak ringkaskan karangan 500 patah perkataan kepada 80 patah perkataan, nak ringkas pun tak boleh. Tuan-tuan agak-agak tuan-tuan boleh ringkas Al-Quran dan hadis. Nak ringkaskan buat apa maksud hidup tuan-tuan. Apa dia hukum tajwid yang ada. Apa dia hukum nahwu. Tuan-tuan nak ringkaskan seluruh Al-Quran dan hadis tu. Ringkas. Boleh tak? Mati semua. Buat. Tuan-tuan nak ringkas 500 patah perkataan nak jadi 80 pun tak boleh. Tu pun markah berapa je dapat. Betul tuan-tuan punya bahasa Malaysia tu pun bengkot. Mau pergi tu. Bengot. Kadang-kadang yang kata anak murid, gurunya pun tak apa nak bakar je. Kan? Tapi kalau dalam bab agama, jangan tuan-tuan tak tahu. Yang kata al-ulama warasatul anbiya, takkan kiamat melainkan bila orang ni dah hapus. Itulah bahasa dia. Selagi ada ahli ulama, selagi itu takkan kiamat. Jadi siapa dia ahli ulama tu? Yang tu yang saya sebut ni, kenalilah. Dan istilahnya, kenalilah dengan pasti, betul-betul cermat, perhati, kena ada deep thinking, kena perhati elok-elok kan. Dengan siapa sepatutnya kita kena belajar dan ambil ilmu. Tu atas soalan tu semua nak jawab apa? Adakah cara lain nak sebut itu kan, selain daripada sifat 20 untuk belajar mengenal Allah Ta'ala? Kalau ada, silakan. Bahkan ada orang dia belajar sifat 20, ada yang saya nak sebut ni, yang saya sebut dia kalau belajar sifat 20 tapi dia belajar tak hafal aja lah, tak selesai juga kan. Bahkan ada yang dia lebih sampai tahap kata dia, aku dah dapat kenal Allah Ta'ala sampai tak mau sembahyang, pakaian pun dah tak rupa manusia dah kan. Bopi dengan bahasa gitu. Tengok rambut pun macam tak pernah bersikat. Konon-konon dah jadi wali, dah jadi ahli makrifat. Apa benda ni kau cakap ni kan. Sedangkan kalau kata kau dapat makrifat sekalipun, kau dah kenal sangat Allah Ta'ala, tak sempurna lagi akidah kau baru la ilaha illallah, kau dapat ilmu makrifat, tapi kau tak dapat Muhammadur Rasulullah, belum selesai lagi. Mana Muhammadur Rasulullah dekat kau? Quran sebut wa'lamu anna fikum Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Mana engkau punya ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mana? Banyak kena petikai tu kan. Sikitlah nak sebut. Ada ke cara lain? Try je. Yang tu yang jangan tak tahu kita ke belakang ni tuan-tuan, Allah Akbar. Dia makin mencabar. Walaupun kita tengok COVID apa ni dah makin longgar lah, tak ada dah. Nak macam norma kehidupan, walaupun norma baru, tapi maksudnya dah nak rasa lega sikit lah berbanding dengan dulu kan. Macam mana pun, nak lega ke dalam bab akidah dengan apa yang kita belajar bab agama ni? Tidak ada. Makin ke depan, makin dekat dengan zaman Dajjal. Dajjal satu hal yang hakiki Dajjal, dah ada Dajjal sebelum Dajjal. Yang ni yang merisaukan kita lah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dengan kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang betul-betul salihin, siddiqin, syuhada, salihin dan pewaris Nabi ni, boleh tunjuk ajar kepada kita bagaimana jalan yang sebenar ni. Amin. Saya biasa dengar seorang ustaz Wahabi, bahasa-bahasa jadi kasar je lah kan. Kasar-kasar pun sebut je lah, memang ada pun Wahabi ni. Katanya masa dia di zaman remajanya, dia tak makan sembelihan ayah dia.
kerana ayahnya hafal saja sifat 20 tapi tak mengaji dan faham. Jadi ayah dia duk wujud kidam bakok mukhalafah lil hadis. Soalan yang ditanya ni, adakah benar fahaman apa yang dia faham itu ataupun dia hanya kejahilan ustaz tersebut saja? Yang ni kena pergi jumpa ustaz tu lah kan. Macam mana dia sampai sanggup tak makan sembelihan ayah dia? Yang ayah dia hanya hafal sifat 20. Kena timbul macam-macam figure dan soalan itu. Sebenarnya apa tujuan cerita dia nak kata ayah dia hafal sifat 20, dia tak makan sembelihan? Adakah tujuan dia nak provokasi, nak menunjukkan bahawasanya sifat 20 ni tak guna belajar pun tak faham-faham, dengan sebab tu akidah tak sah. Lepas tu dengan sebab akidah tak sah aku tak makan sembelihan dia. Dia tujuan tu untuk provokasi kot kan. Adakah macam tu? Saya duk ngaji, tunggu duk sebut sikit macam ni nak sebut. Cuma kalau nak sebut sembelihan tu satu hal, tapi saya nak sebut gini. Ulama-ulama kita dulu duk ajar, kalau kita nak singgah pergi kedai makan, kau tengok orang yang olah makanan kau tu. Saya ngaji dulu Tok Guru sebut apa? Kalau ada orang perempuan dia pakai tudung tak, yang masak ke kedai tu, pakai ketat tak? Tok Guru yang memang jaga buat syariah ni, dia tengok tudung tak pakai ketat-ketat, sesi, bergencur pula, macam mana? Syubhat. Aku tak makan ayat kedai. Ada TV tak pasang? Ada muzik tak? Aku tak makan ayat kedai. Semayang tak? Kita bukan nak cerita sembelihan. Ulama-ulama dulu kira macam tu. Tapi taklah. Jadi cuma nak sebut, dia tujuan dia nak cerita dia tak makan sembelihan ayah dia yang pasal sifat 20 ni. Dia ada hidden agenda kot. Tentulah saya kata itu. Wallahualam. Ataupun dia hanya atas kejahilan, wallahualam, sebut gitu. Tapi cara sebut tu tambah pula dia kata Ustaz Wahabi lah. Jadi tujuan dia memang dia tunjukkan sifat 20 tu tak betul lah, pasal dia sampai tak makan sembelihan orang yang belajar sifat 20. Sampai macam tu nak provokasi ke tu. Soalan seterusnya 16. Di media sosial saya rajin sharekan pendedahan mengenai kesesatan Wahabi dan salah faham mereka, dan dengan sebab itu ada yang menegur saya, buang masa je kita sesama Islam ni bergaduh, dia Wahabi, tu Wahabi, sikit-sikit Wahabi. Betul ke dan apa pandangan? Apa pandangan Ustaz? Dari segi kaedah kita, apa yang batil memang kena tegah. Pasal itu je yang kita boleh buat pun. Share, like, apa seumpama tu 7 orang grup mana. Dia nak terima tak terima tu satu hal. Dia kata buang masa. Tak, memang masa kita dipertanggungjawabkan untuk apa yang kita ada keupayaan untuk buat, untuk membetulkan apa yang betul, untuk memaklumkan yang salah itu ialah salah. Yang kita pun boleh buat itu je. Buat je lah. Sedahkanlah. Kalau macam saya pun, saya bercakap ni, saya bukan ada kuasa apa, polis pun bukan, pegawai apa pun bukan, pejabat agama pun bukan, ustaz apa, saya tak boleh ambil apa-apa tindakan pun pada apa-apa orang yang berpahaman salah ni. Tapi yang salah tetap tidak salah. Saya ngaji almarhum Tok Guru Pak Teng tu, dia sebut macam ni, pasal kita ni orang yang duk ngaji, duk faham apa yang sepatutnya dah faham ni, kita hanya boleh ikhbarul hukmi. Tu istilah dia lah. Apa ikhbarul hukmi ni? Kita boleh cerita hukum. Orang nak terima tak terima, kita tak ada kuasa untuk merealisasikan hukum. Saya buat misal mudah. Mencuri apa hukum? Kaedah Islam. Potong tangan. Adakah dengan kita cerita mencuri potong tangan tu, orang mencuri kita pergi tangkap dia, ataupun mana-mana pencuri tangkap, kita ambil, kita uruskan dia, kita potong tangan dia. Boleh tak? Kenapa? Pasal kita hanya boleh ikhbarul hukmi. Pasal kita bukan penguasa dan pemerintah. Dan penguasa pemerintah pula tak melaksanakan itu hal dia. Kalau ada mengundi, carilah pemerintah yang nak melaksanakan tu. Kalau tak laksana pun, carilah pemerintah darurah yang ada, yang tu je yang terbaik buat masa ni, walaupun yang sepatutnya macam mana khilafah yang Rasulullah nak tu tak dapat, tu satu hal. Tapi asal nak sebut, adakah kita boleh pergi tangkap, pergi potong tangan orang? Tak boleh. Jadi atas kata Wahabi ni pahaman salah apa ni, majlis agama pun tak ambil tindakan, apa-apa pejabat agama tak ambil tindakan ni, macam mana? Kita ikhbarul hukmi lah, khabar lah. Ramai sahabat-sahabat kita yang lain pun memang ada yang menulis, ada yang
ada di Facebook wall dia, ada yang balas dengan buku, petikan, ada orang marah kat dia, pulau macam-macam lah, report apalah macam-macam. Macam mana? Teruskan kerja dia. Yang tu dia boleh buat pun. Panggil diskusi apa yang boleh berdiskusi apa seumpamanya. Setuju tak setuju, orang pula kutuk tak kutuk ke apa punya pasal cerita yang hak tentang hak. Bahkan berapa ramai kita tengok orang yang duk batil pun duk cerita benda batil. Bahkan dia tak segan pun dengan kebatilan yang dia duk cerita. Tak ada pun orang kata buang masa je kau cerita benda batil. Tak ada pula. Bahkan yang tu dipromosikan untuk menceritakan kebatilan tersebut. Bahkan di-highlightkan pula benda-benda batil macam tu. Kan? Kaedah kita bila kita yang benda yang hak macam mana? Cerita saja yang hak, orang nak terima tak terima itu bukan urusan kita. Kita hanya ikhbarul hukmi. Yang itulah. Dan kita ikhbarul hukmi ni kita bagi fatwa, bagi hukum tak? Kita ikhbarul hukmi. Kita nukilkan apa yang disebut oleh ulama, apa yang diajar oleh tutur kita. Apa yang je? Kewajipan nak tambah di medsos ni apa? Media sosial apa? Kamu duduk dengar macam-macam orang, macam-macam saluran, macam-macam apa orang yang duduk mengajar grup apa seumpamanya. Gunakan sewaras mungkin keupayaan untuk mengenal siapa yang hak dan batil. Akan saya ngaji, ada tok guru kata gini, dengar. Saya sebut ni kita ngaji ni bab akidah ni kan. Bahkan kita tengok bab politik pun ramai tak yang pening. Padahal politik tu depan mata kita, bab akidah ni kok ada alam ghaib yang kita tak boleh nak nampak. Dalam politik pun pening tak? Politik ni ghaib ke nak nampak depan mata? Depan mata. Kenapa orang boleh pening lagi? Jawab. Inilah huru-haranya alam sekarang. Inilah yang Rasulullah diberi isyarat oleh Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Umur dunia dengan bongkok 3 rupa perempuan, ada gangguan Yahudi, gangguan Nasrani, gangguan dunia, gangguan syaitan, gangguan jin, Ifrit tu kejar dengan obor api. Jibril ajar Rasulullah baca apa semua. Ni ya. Jadi asal nak sebut kata semua kecelaruan berfikiran apa yang ada macam tu macam mana? Nak menunjukkan memang dunia macam ni ya. Jadi kewajipan kita macam mana? Wajib mengenal pasti apa yang hak itu. Jadi asal saya nak sebut, kalau bab politik pun kita tengok ada yang tersasar. Walaupun kita tengok macam apa yang ada sekarang misalnya, harmoni lah daripada apa kerajaan yang sebelum ni. Tu pun kita dalam tu kita dah tengok yang mana dah tumbang tu. Isu Tok Wan tu lah kalau sebut bahasa itu kan. Macam mana? Ramai lagi orang yang duk jilat Tok Wan tu. Punya bahasa kasar sikit tuan-tuan. Saya sebut betul kan, bukan sikit-sikit orang. Pula tu bukan saja orang biasa, ada orang agamawan pun ada. Celik pandai pula tu, doktor-doktor, pensyarah-pensyarah, ada yang peguam, ada macam ni, jawatan macam ni. Bukan orang sebarang orang. Sagi dia petikai kita pula. Dia kata, kau, ramai penyokong. Ramai menyokong, sedangkan hak dan batil duduk depan mata. Satu, saya nak sebut dengan menggunakan medium politik itu. Kalau medium politik itu pun kita tak boleh nak selesai, yang tu pun ada kecohan macam-macam. Bab akidah macam mana? Takkan tak ada kecoh. Takkan kita rasa kita dah duduk zon selesa, kita memang dah duduk tempat yang betul, sedangkan kita tak pernah cari pun benda yang betul. Sikitlah sana. Bahkan saya dengan apa yang saya dah sebut pun sebelum ni, dengan jawab soalan tu, saya kata saya duk mengaji apa yang kita duk ikhbar hukmi apa yang betul pun, kita boleh merasa lagi apa perjalanan hidup kita yang tak betul. Tuan-tuan saya tak tahu. Kita boleh rasa lagi apa yang kita duk lalai, ghaflah, buang masa, nafsu, syaitan. Kita tak ingat Allah Ta'ala, tak tauhid ke Allah Ta'ala, masih lagi teringin nak benda-benda macam ni. Kita boleh rasa kita punya jahat tu. Cuma adakah kita mengiktiraf jahat kita tu? Mengaku kita depan, ya Allah aku ni jahat, aku banyak dosa. Mengaku tak dosa. Ataupun duk berdosa kan. Nabi-Nabi dosa. Nabi-Nabi buat salah. Nabi-Nabi ni berdosa. Nabi pula dosa. Ulama pun salah. Duk buat mazhab, duk buat tahlil apa-apa. Berdosa. Bid'ah. Adakah yang tu yang kita tengok dalam perjalanan masyarakat? Itu kot. Okay, lalu. Kata saya jawab soalan 16 tu. Saya pernah dengar ada orang kata kalimah la ilaha illallah ni ada nafi dan isbat. Minta penjelasan berkenaan dua istilah ini. Salah panjang ni umur 2 jam. Bahasa mudah nafi isbat ni. Nafi ni menidakkan, isbat maksudnya mengiya dan membenarkan. La ilaha illallah ni memang ada dua bab besar yang kena faham apa yang nak dinafi, apa yang nak disbat. Jadi saya sebut dengan mudah, nafi isbat dalam la ilaha illallah ni nak menafikan makhluk tak ada sifat ketuhanan, dan nak isbatkan
yang mempunyai sifat ketuhanan ni hanya Allah Ta'ala. Atau istilah yang disebut oleh ulama-ulama balaghah kita disebut yang ni ialah qasrus sifat. Kataan la ilaha illallah ni ialah qasrus sifatil uluhiyati alal mausuf, dengan nama dia ialah Allah. Apa maksudnya? Nak mengkhususkan sifat ketuhanan ni tak ada sama sekali pada mahasiswa Allah. Sifat makhluk tak akan ada ciri-ciri nama ketuhanan, melainkan yang mempunyai sifat ketuhanan ni khas pada zat yang nama dia Allah. Dia bagi qasru sifat al-mausuf, qasru sifat di atas zat yang zat ni saja mempunyai sifat demikian. Itu nafi isbat tu. Jadi nafi isbat tu maksudnya Allah saja ada ketuhanan dari sudut mana? Dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia dan pemilikan dia. Semua adalah mutlak Allah Ta'ala. Pasal makhluk adalah makhluk, dia duduk dalam, macam mana ada saya sebut jawapan masalah bab wujud apa tadi ni, kedudukan dia adalah sebagai bayang-bayang. Allah Tuhan punya bayang atas bahasa istilah Nabi Salan. Allah adalah pencipta makhluk. Semua makhluk ni adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai salah isbatkan mentuhankan makhluk dan memakhlukkan Tuhan. Dua-dua tu salah. Jadi letakkan makhluk tebal makhluk, Allah sebagai Tuhan, letakkan sifat ketuhanan pada dia. Pelajaran besar. Tuan Raja pergi tengok saya punya video-video apa ada tu. Ada penjelasan ada, nak tengok orang lain punya pun punya pasal, compare tengok, cuba ambil faham. Nak syarahkan nafi isbat. Bab ni pun ada orang belajar nafi isbat, tapi apa benda dia nafi, apa benda dia isbat, tahu benda lah. Tak faham pun apa dia nafi isbat tu. Ada yang sampai lani, istilahnya melengung lagi. Bahkan dia bukan saja melengung, maksudnya tak faham nafi isbat ni. Jangan kata di kalangan orang awam, di kalangan ustaz-ustaz pun ramai tak faham. Kasar sikit lah bahasa tu. Betul tak betul tu simak tak. Pasal orang yang betul-betul faham ni, tanya tengok. Kalau orang ahli makrifat ke apa, saya ngaji guru ajar tu, cuba tanya tak. Apa dia ahli makrifat kalau? Cuba ke hurai sikit la ilaha illallah. Dia tak boleh hurai la ilaha illallah. Maksudnya dia tak faham apa benda dia duduk makrifat tu. Asas dia tak faham. Pasal faham la ilaha illallah dengan nafi isbat yang betul, memang boleh berjalan untuk Allah kita, untuk berjalan ke Allah Ta'ala. Mesti dia boleh dapat tarik ila Allah. Okey, lalu gitu. Jadi minta penjelasan panjang tu saya syorkan, tengok link tengok apa yang sepatutnya. Nak panjang betul-betul itu sampai faham betul-betul, kurang-kurangnya saya dah bagi satu asas prinsip kan. Baik. Ada ustaz kata perbalahan antara Aswaja dan Wahabi mengenai isu ayat Al-Quran Ar-Rahman ala arsyistawa hanya perkara furu akidah, bukan usul akidah. Betul ke? Mohon pencerahan. Perselisihan antara Wahabi dan Aswaja ni adalah furu' akidah. Tak betul. Dia soalan, betul ke ni furu' akidah? Tak. Dia bukan furu'. Dia adalah usul. Tak mana yang usul? Usul nak memahamkan Allah Ta'ala apa yang sepatutnya, apa yang tak sepatutnya. Apa yang sepatutnya ditanzih pada Allah Ta'ala, apa sepatutnya diisbat pada Allah Ta'ala. Jadi dalam bab Wahabi ni dengan bab Ar-Rahman ala arsyistawa ni, tak mana saya sebut sekali lalu, yang kata usul tak mana. Ayat Quran memang ayat Quran, usul. Wahabi pun setuju ayat Quran, kita pun setuju ayat Quran. Kita pun kata memang ayat Quran ni Ar-Rahman ala arsyistawa, sabit Ar-Rahman, dia ala arsyistawa, ada macam-macam ragam ayat Quran tu. Maksudnya sabit istiwa Allah Ta'ala atas arasy. Wahabi pun kata sabit istiwa ala arasy. Memang usul lah ni. Cuma istiwa mana apa? Jadi usul dia apa? Mestilah Allah, dia akan bersifat apa yang selayaknya dalam bab ketuhanan, yang tak mungkin jika disifatkan sifat ni akan mencacat cederakan ciri-ciri ketuhanan dia. Di sini yang tak faham ni, Wahabi gagal faham ni. Pasal dia memahamkan istiwa tu dengan apa yang tak sepatutnya dipahamkan Allah Ta'ala. Dia ambil faham mana berada. Dan masih yang sama dia kata Allah Ta'ala di arasy, adakah Allah Ta'ala bertempat ke? Kan macam-macam soalan sewil ni keluar. Saya sebut sewil lah.
Adakah Allah Ta'ala berada di aras berarti Allah Ta'ala bertempat? Adakah Allah Ta'ala berada di aras berarti Allah Ta'ala berhajat kepada aras? Allah yang kata dia duduk atas aras. Persoalan macam ni yang perlu dipahami. Memang Allah Ta'ala atas sebut Ar-Rahman, dia yang sebut Ar-Rahman ala arsy istawa. Tapi adakah situ penyelesaian dia? Sedangkan ada ayat-ayat lain nak menunjukkan bukan alal arsh, ada sebut fis sama, ada sebut ma'ana, ada sebut qarib, ada sebut wa huwa allazi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah, ada sebut ainama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha ma'ana ma'iyya inna ma'iyya rabbi sayahdin. Maksudnya, jadi mana usul dia? Usul ni lah yang cuba dia nak bahasakan furuk. Jadi sebenarnya bukan furuk, dia adalah usul. Cuma kalau perhati sikit sekali lalu, kenapa Wahabi mengistilahkan, cuba membawa perkara ni atas istilahnya dia panggil furuk. Dia kata furuk. Siapa panggil furuk? Supaya kita jangan balah. Tujuan dia tu. Pasal bila sebut furuk, ni jangan kelahi lah, kena berlapang dada. Hampa nak kata Allah Ta'ala tak tempat, hampa pakailah. Tapi kami nak kata Allah Ta'ala dia atas arasy. Allah yang kata Allah atas arasy. Wow. Di sini ya. Jadi dia tujuan dia sebut furuk tu untuk supaya kita tak kelahi dengan dia. Tapi dalam bab bid'ah dia tak berlapang dada belakang kita. Dia tak kata pula furuk. Sedangkan bab bid'ah tu furuk. Kan? Yang tu memang bab furuk, bab usuli apa. Ada yang kata Nabi mana pernah usuli. Kalau ada usuli pun sebut pun dalam bab haji umrah, nama itulah hajja wal umrah wa haram tu bihima. Ada Rasulullah sebut seumpama itu untuk masalah haji dan umrah, tapi tak sebut dalam bab sembahyang. Jadi ni bid'ah. Nak bid'ah juga, nak dibid'ah kan. Apa saya nak sebut, tak ada pula nak kata yang tu benda furuk kan. Tapi duk heboh, duk kelahi dalam media sosial. Tapi mai kita duk balah dia, kata macam-macam sampai dia tak kerti nak jawab dah. Yang ni dia kata furuk pasal supaya kita tak kelahi dengan dia dan nak menunjukkan fahaman dia betul dan dia boleh bersahaja saja dengan di atas kesalahan dia. Yang tu kot kalau tengok atas motif daripada kenapa dia kata yang tu adalah furuk, bukan usul akidah. Sedangkan kaedah kita itu adalah usul. Usul nak memahamkan ayat mutasyabihat macam mana, usul nak memahamkan ayat muhkam macam mana. Dan bila ada ayat mutasyabihat, dia mestilah direlatekan dengan ayat muhkam dan tak boleh berpegang dengan ayat mutasyabihat untuk memegang dengan makna zahir pada ayat mutasyabihat. Inilah masalah ni. Dalam masa yang sama dia ada pula beberapa pembohongan ilmiah, fakta-fakta ilmu yang dia bohong, mengatakan Allah Ta'ala duduk atas arasy. Ini pahaman salaf. Dan ada orang mengaku dia adalah pejuang salaf dengan kata kami dah lama dah ajar untuk bagi tak ulam masyarakat supaya tak kelahi, supaya jangan kelahi dalam masyarakat dalam isu ni. Nak pakai bab khalaf, kata orang tak ada tempat, sila. Kami nak jadi ulama salaf, nak kata Allah Ta'ala di langit, sila. Jadi dua-dua ada pendapat, dua-dua pendapat ni betul. Salaf pun ada, khalaf pun ada. Syarah dia macam tu. Jaga sikit, ada racun yang disebarkan di situ. Tak mana? Memang ada salaf dan khalaf, tapi salaf yang sepatutnya, yang original salaf, bukan macam mana yang mereka syarahkan salaf yang mereka dakwa mereka adalah salafi tu. Bukan. Bahkan memang mereka pun sebenarnya bukan salaf sebenarnya. Salaf yang sepatutnya macam mana zaman sahabat, tabi'in, para ulama kita sebut. Bahkan dalam kaedah Asy'ariyah dan Maturidiyah kita pun ada kaedah salaf dan khalaf. Salaf yang dihurai oleh para ulama yang mutabar ni bukan macam mana salaf yang dihurai oleh mereka. Salaf yang dihurai oleh mereka, dia kata Allah Ta'ala bertempat di arasy. Yang tu bukan salaf, itu salah pi. Panjang pembahasan tu. Jadi supaya kita tak kelahi dengan dia, yang tu dia kata yang ni ialah furu' akidah. Saya bagilah pencerahan di situ. Minta supaya Ustaz dapat huraikan istilah jisim latif. Sebagai contohnya, adakah ruang yang ada dalam memory card? Benda yang ada tetapi tak dapat disukat, seperti angin, cahaya, gelap dan seumpamanya. Itu bolehkah dikeraskan kepada jisim latif atau termasuk kepada istilah yang lain? Memang ada pembahasan dalam kaedah akidah kita ni nak mengkategorikan jisim tu kan. Jisim ni matarakaba min isnaini fa aksara. Apa benda yang tersusun daripada dua perkara ataupun lebih, itu dipanggil, umumnya dipanggil jisim. Dan jisim ni ada dua berbahagian, jisim kasif, jisim latif. Istilah jisim kasif ni alam maujud yang kita tengok zahir ni
jisim kasif. Maksudnya jisim yang dia istilahnya mengisi ruang dan dia tak boleh bertindan-tindan, diisi dalam satu ruang. Bila dia duduk satu ruang tu, benda lain tak boleh mengisi dia. Jisim macam ni dipanggil jisim kasif. Kalau jisim yang dia memang bukan satu, dia bersusun dengan juzuk dia, molekul-molekul dia, zarah-zarah dia, tapi dia boleh bertindan-tindan. Yang tu dipanggil jisim latif. Cuma contoh yang diberi ni macam memory card. Memory card ni bukan jisim latif, kan? Pasal memory card dia boleh penuh tak? Jadi memory card bukan jisim latif. Jisim latif ni bukan benda yang hanya tak boleh dilihat oleh mata, kan? Tetapi jisim latif ni, dia kalau dia ada, dia tak akan memenuhi ruang. Itu jisim latif. Cahaya ni, kita buka cahaya lampu, kalau ada 100 lampu, kita buka on semua cahaya tu akan ada duduk dalam kawasan ni contohnya, dan dia tak memenuhi ruang. Bahkan kalau ada 1000 lampu, boleh tambah jadi 2000 lampu pun, cahaya masih boleh berada dalam ruang ni. Cahaya adalah contoh jisim latif. Angin, cuma angin ni terlalu umum lah, pasal angin pandang dari sudut perolahan, pengaliran molekul-molekul yang sejuk, panas kepada tempat-tempat masing-masing lah. Dari sudut kita tengok tu hembusan, sebenarnya ada molekul-molekul gas, oksigen, hidrogen, apa seumpama gas macam ni lah, bergerak dalam tu, dan dia pun atau istilahnya boleh dimampat, boleh kembang dalam bentuk cecair, pepejal, gas. Istilahnya jisim kasif, bukan latif. Dia cuma tak boleh dilihat dengan mata. Sikit soalan mudah. Coronavirus, jisim latif, jisim kasif. Tak nampak tu. Adakah dengan tak nampak tu dipanggil jisim latif? Tidak. Latif ni istilahnya dia tak memenuhkan ruang. Kalau memori kad boleh penuh, yang tu bukan jisim latif. Jisim latif. Jisim latif ni apa yang tuan-tuan ingat, otak penuh tak? Ingatan apa yang dalam fikiran kita, yang tu tak penuh. Yang tu jisim latif. Ingatan kita, apa memori kita. Memori kita jisim latif. Memori kad jisim kasif. Pasal dia ada file, ada video, dia boleh penuh, ada virus, ada junk file apa semua. Lah, boleh delete, boleh isi. Yang tu kasif sebenarnya. Istilahnya kasif. Sekali lalu gitulah. Orang yang berpahaman Wahabi mendakwa mereka mengikut salaf, dan mereka kata kita ni khalaf kerana takwil ayat Quran. Macam mana menjawab dakwaan mereka ni? Yang ni pun ada pelajaran panjang dia. Bahasa sebut mudah, Wahabi mendakwa mereka salaf di atas tak takwil ayat Quran. Kaedah macam ni yang para ulama kita sebut. Atas kata kita takwil nama khalaf, yang ni memang popular lah. Quran yang tu salaf. Betul tu memang ayat tu. Atas istilahnya tak takwil ni dipanggil tafwid. Tu istilah. Takwil ayat Quran, takwil tu istilah untuk khalaf. Tafwid adalah istilah untuk salaf. Itu umum istilah yang dipakai. Cuma soal lagi ni, betul ke Wahabi ni tafwid? Yang tu lah. Wahabi bukan tafwid. Dia tak takwil. Dia isbatkan makna zahir. Nampak murni sikit, yang layak dengan Allah Taala. Yang tu je. Yang tu masalah dia. Jadi dia bukan serah makna pada Allah Taala. Saya ngaji, guru ajar dengan cara mudah untuk faham tafwid ni apa. Tafwid ni apa? Nak bagi faham tafwid tu apa. Pasal Wahabi didakwa dia tafwid. Tak, Wahabi bukan tafwid. Tafwid, Wahabi ni dia menterjemah ayat Quran mentah-mentah. Jadi dia tak takwil, dia bukan tafwid. Dia bukan tafwid. Pasal dia ada kaedah dia kata tak wala ta'til wala ta'wil lah, pada ada istilah dia saya sebut pun dia bukan orang nak faham pun, tapi tak sebut. Wahabi dia bukan tafwid.
Betul dia apa? Macam yang ada kat dia. Dia hanya terjemah zahir. Atau istilah ulama kita yang Wahabi ni, dia fahaman zahiriyah. Dia hanya ambil fahaman terjemahan zahir ayat. Satu, kalau macam kita sebut masalah nur tadi, kalau Wahabi dia faham nur macam mana? Tapi itulah dia tak highlight ayat tu, pasal yang tu kalau dia bahas nampak sangat bodoh dia. Salah faham tu tentang bila guru dia. Jadi dia mensyarahkan seolah-olah dia salah, pasal kata dia kami salaf, kami beriman dengan ayat Quran ni, dan dia beriman bukan dia tafwid. Apa dia? Pergi tanya mereka apa kaedah dia. Pasal memang ada ustaz-ustaz dia ada syarah, kita tak takwil. Dan kaedah kita bukan tafwid. Asal kalau kita duk syarah, para ulama kita pun duk syarah. Tafwid ni kaedah dia, yang saya sebut tadi, ulama-ulama kita aja. Tafwid tu sebenarnya macam mana? Dia serupa macam kita faham ayat-ayat awal-awal surah tu. Yang huruf-huruf muqatta'ah daripada Quran. Yang huruf-huruf hijaiyah di awal-awal surah tu. Nun, Qaf, Sad, Yasin, Toha, Hamim, Ain, Sin, Qaf, Kaf, Haya, Ain, Sad. Apa tu? Macam mana nak faham dia? Alif lam mim, bukan alif lam dan mim yang layak dengannya, bukan. Apa dia? Alif lam mim ada makna. Apa makna dia? Wallahu alam. Tu tauhid. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Apa makna istawa? Ada makna? Ada. Terjemah malah terjemah. Kalau alif lam mim, terjemah huruf alif, huruf lam, huruf mim. Itu terjemah. Tapi apa kaedah tauhid? Alif lam mim dia mesti ada makna, tapi bukan alif lam dan mim, bukan. Apa dia? Wallahu alam. Ni tauhid. Ni salaf. Ni original salaf. Ni original salaf. Apa ni istawa? Dia mesti ada makna. Terjemahan pun macam-macam makna ada pada dia. Ada ayat Quran lain pun khalaqa fasawwa, macam-macam ayat Quran. Wastawas 'alal judi, istawa banyak makna. Kenapa nak bagi pakai makna satu saja, makna berada tu? Makna berada, makna bersemayam, mana duduk atau seumpama tu, subhanallah. Bahkan kaedah dia apa? Sabit, istiwa. Apa makna dia? Allah. Wallahu alam. Ni salaf, inilah original salaf. Tapi dia salah amir ruha kemajaan. Inilah istilah yang disebut oleh para ulama kita dengan kaedah amir ruha kemajaan ataupun amir ruhu kemajaan. Lalu kan saja. Istilah lalu macam mana? Alif lam mim. Apa bahas? Alif lam mim. Alif lam mim. Macam mana yang kita tak pernah dengar pun, guru Wahabi Malaysia tak pernah bahas pun. Apa dia? Dia kata Allahu nuru samawati wal ard. Ada pernah dengar bahas? Kalau agak-agak bahas agak tergelincir tak? Mampu kena maki Yang tukut saya sebut kan. Jadi nak play safe macam mana? Tak cerita. Satu, kalau betul-betul kau nak kata kau punya keajaran tu adalah salaf, macam mana mereka dakwa Allah Ta'ala ada di arah lah. Jangan tanyalah. Ada yang layak lah dengannya. Ada ayat Quran, ada ayat hadis lain. Saya sebut ayat Quran tadi, antaranya Allahu nuru samawati wal ard. Allah adalah nur. Ada hadis sebut Allah khalaqa Adam ala suratihi. Allah Ta'ala cipta Nabi Adam di atas rupa Allah Ta'ala. Jadi rupa Allah Ta'ala macam mana? Rupa Allah Ta'ala rupa Adam yang layak dengannya. Allah Ta'ala ada muka yang layak dengannya kan? Mana syarah itu kan. Bahkan kalau kita tengok ada golongan-golongan Wahabi yang memang dia nampak benar fahaman mereka Wahabi itu apa dia, yang dia hanya zahiriyah daripada ayat Quran tu. Dia kata Allah Ta'ala ni ada muka, ada tangan, ada mata, ada kanan, ada betis, tapi tak ada tengkuk dan kepala. Pasal ayat tentang tengkuk tak ada, ayat tentang kepala tak ada. Subhanallah. Memang ada pembuat Wahabi yang syarahnya tu. Kalau sebut macam mana? Contoh misalnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kata dia memang ada ayat Quran Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Jadi bila ada orang petikai, orang kata apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dia kata qarib ada dalam Quran. Bila mula dia kata 'alal 'arsy istawa. 'Alal 'arsy istawa 'alal 'arsy. Bila ada ayat Quran, sebut ayat Quran qarib macam mana? Allah Ta'ala 'alal 'arsy dan dia qarib. Kan dia zahiriah kan, dia panggil zahir kan. Innallaha ma'ana, macam mana pula? Yang tu dia takwil. Ilmu dia bersama dengan kita. Boleh pula kau takwil yang ni.
Yang ni kau pakai zahir. Kata kaedah zahiriah macam mana? Allah Ta'ala bersama dengan kita, bersama dengan kita. Yang ni pun ada ayat Quran. Allah Ta'ala qarib pun qarib, ma'na pun ma'na, ainama kuntum mun ainama kuntum, wa huwa ma'akum wa ma'akum, wa huwa ma'i pun ma'i, ma'as sabirin wa ma'as sabirin, istawa 'alal arsy wa 'alal arsy, fi sama' pun fi sama'. Yang zilu pun yang zilu. Macam. Boleh faham saya sebut apa kan? Sebut bunyi tu kelahi sikit. Tapi macam tu lah kelahi dia. Yang itulah memahamkan siapa dia Wahabi tu. Kan pening tu. Dia kata jangan soal banyak-banyak. Apa pula tak soal? Jawablah tengok. Bila tak soal, betul apa kaedah engkau punya fahaman akidah? Kaedah ulama kita senang je. Semua ayat Quran tu mutasyabihat. Ada ayat muhkam yang dipanduan kat kita. Mustahil Allah Ta'ala dengan sifat yang tak sepatutnya. Ada makna yang istilahnya menyanggah segala sifat kesempurnaan pada Allah Ta'ala. Ayat Quran tu macam mana? Ayat Quran tetap ayat Quran. Baca. Memang para sahabat mereka ni duduk pada zaman yang mereka faham ayat Quran dengan makna balaghah yang ada dalam Quran tu, faham betul-betul pula tu, tak pernah ada salah. Satu dia tak pertikai sikit pun. Mereka macam mana kaedah mereka lalukan saja. Kaedah pun sepatutnya atas nama salaf yang original macam mana? Memang ada makna. Apa makna dia? Wallahu a'lam. Memang lafaz macam tu. Semua ayat Quran kita beriman, tak tolak satu pun. Kullun amanna bihi. Kami beriman semua. Itu datang daripada Allah Ta'ala. Tapi apa makna dia? Wallahu a'lam. Inilah tafwid Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah salaf original. Salaf yang mereka faham tu, yang tu salaf mujassimah. Mujassimah adalah salaf juga. Syiah pun salaf. Pasal zaman Nabi ke? Zaman sahabat. Sorry. Selajak sebut tu. Zaman sahabat. Mu'tazilah salaf. Dengar bahasa salaf dah sebut salaf tu. Salaf tabi'in. Mu'tazilah adalah salaf. Jabariyah adalah salaf. Tu Syiah adalah salaf. Semua zaman salaf tu. Musailamatul Kadzab adalah salaf. Abu Lahab Jahal adalah salaf. Bukan tu. Maksud apa? Semua salaf. Tapi original salaf atau istilah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, siapa dia? Salaf itu. Semua pakai dakwa salaf. Khasnya pada golongan Wahabi ni. Itu sekali lalu macam mana nak menjawab dakwaan-dakwaan yang dia mendakwa dia salaf tu. Yang tu yang orang yang faham ni dia kata salah pai macam itulah kan. Cuma bahasa tu bila sebut mereka menenti tu yang kata menenti tak menenti pun kau dengar elok. Kena faham salaf ni dia tafwid full stop. Kan dia memang guna bahasa gitu, kita pun sebut gitulah kan. Salaf betul-betul tafwid. Ayat Quran bagi lalu aja. Apa makna dia? Full stop. Wahabi macam mana? Wahabi bukan salaf. Pasal apa? Pasal dia tak tafwid. Bahkan dia terjemah zahiri, cara zahir, pakai teks mentah-mentah. Itu dia i'tikadnya tu nampak murni sikit, yang layak dengan Allah Ta'ala. Dia bukan salaf. Dia ialah mujassimah. Pasal mensabitkan muka, tangan, mata, betih. Dalam masa yang sama menafi kepala dan sebagainya. Cuma kat Malaysia pahaman tu tak ada. Tuan-tuan tengok kalau belah Hindun memang ketara sangat. Ada Wahabi yang memang syarah macam tu. Maksudnya itu akidah dia. Selama je dia sebut. Nisbah orang ikut, memang zaman lah ni Kristian pun ramai pengikut. Na'udzubillah. Yang minta Allah Ta'ala lindung kita daripada pahaman yang luar dari Islam. Yang dalam agama kita pun Rasulullah dah isyarat memang ada pahaman-pahaman pecahan firqah-firqah yang macam-macam ni. Yang mudah Allah Ta'ala pelihara kita daripada firaq-firaq yang tak betul ni. Ambil satu saja yang Rasulullah isyarat ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi apa ashabi? Salaf tadi tafwid. Apa makna dia? Wallahu alam. Sabit ayat Quran. Kalau kita beriman dengan dia, apa makna dia? Wallahu alam, serah makna dia pada Allah Ta'ala. Itulah isyarat ulama-ulama kita sebut wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Mana-mana ayat-ayat yang nama mutasyabihat ni, apa dia? Awilhu, takwil dia, aw fawwid ataupun serahkan. Dan serah tu apa kaedah dia? Bersihkan, tanzihkan kepada Allah Ta'ala daripada apa-apa sifat yang tak sepatutnya. Jadi apa makna dia? Dia ada makna. Betul apa makna dia? Wallahu a'lam, macam mana alif lam mim dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah selesaikan. Dapat selesaikan soalan ni. Mudahan ada kesempatan lain apa, tengoklah ke depan nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita, manfaatkan pertemuan kita malam ni. Mau baca bab macam ni, dia emosi sikit lah kalau saya baca itu kan. Dia bunyi keras lah. Orang kata
keras ni apa ekstrim apa tak. Memang bab akidah ni memang keras. Kalau tidak tak ada syariat perang dengan orang kafir untuk melawan akidah kefahaman-fahaman yang salah tu. Yang tu sekali lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.